Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Selamat pagi semua, apa khabar? Saya doakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat walafiat bersama keluarga tersayang. Masih lagi setia duduk di rumah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni. Jangan pergi ke mana-mana tanpa tujuan, jangan pergi ke mana-mana tanpa alasan yang kukuh, takut nanti kena tangkap. Okey, so duduk rumah diam-diam, okey, sambil-sambil tengok apa ni live yang saya buat ni. Okey, dan kita kutip lah sebanyak mana ilmu yang ada daripada guru-guru, daripada kata apa, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, dan kita gunakanlah masa yang ada ni dengan perkara yang bermanfaat. Jadi selamat berpuasa semua. Hari ni hari yang ke-6, hari yang ke-6 kita berpuasa pada hari ni. Dan saya percaya kebanyakan daripada sahabat-sahabat semua dah orang kata apa, boleh adapt dengan situasi yang ada sekarang ni, yang berpuasa dalam tempoh PKP, berpuasa dalam keadaan yang kita tak boleh nak melakukan amalan-amalan biasa yang kita lakukan seperti mana terdahulu. Maksud saya kat situ, kita tak boleh nak pergi tarawih di surau, tak boleh nak kata apa, kunjung-mengunjung masa raya nanti. Pagi tadi dah keluar pun perkeliling daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang apa tu dikongsikan di media-media sosial dan sebagainya. Jadi tahun ni nampak gayanya raya kita tak sama lah macam tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi tak apa, yang penting kita selamat, yang penting kita berada dalam keadaan yang orang kata apa, jauh daripada malapetaka, jauh daripada wabak penyakit. Itu dah cukup baik dah. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kelangsungan hidup walaupun dalam keadaan yang mungkin tak sama macam sebelum-sebelumnya. Okey, jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang dah pun join rancangan live kita pada pagi ni. Okey, saya nampak ada beberapa nama di situ. Tuan Irfan Daud, Waalaikumsalam. Puan Zahra Zahra Zainal, Waalaikumsalam. Terima kasih. Tuan Razman Property, Waalaikumsalam. Ustaz Nazri pun ada, Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz. Tuan Haji Wahab, Waalaikumsalam. Tuan Budiman pun ada, Waalaikumsalam. Okey, jadi terima kasih kepada siapa-siapa yang dah join rancangan live pada pagi ni. Saya sebenarnya cukup terharu lah bila saya buat live ni ada sambutan, ada orang yang menonton tu, bagi saya dah cukup bagus. Dan bagi saya itulah yang mendatangkan semangat kepada saya untuk saya terus berkongsi. Walaupun kadang-kadang topik-topik yang saya sharekan ni pun ada yang ada kena mengena dengan tuan-tuan perempuan, ada yang tak ada kena mengena langsung dengan tuan-tuan perempuan kan. Tapi bagi saya ialah ilmu tu, kita kata apa, tak salah kalau kita ada ilmu walaupun benda tu tak ada kena mengena dengan diri kita sendiri, tapi tak salah kalau kita orang kata apa, keep on learning, kita masih lagi belajar kan. Dan kita sedutlah sebanyak mana ilmu yang boleh, bukan saja daripada saya, daripada siapa-siapa pun, daripada cikgu-cikgu yang lain, daripada ustaz-ustaz kita, daripada tuan-tuan guru kita. Jadi kita dapatkanlah ilmu sebanyak yang mungkin dalam tempoh kita sedang berada di rumah. Kita manfaatkanlah perkongsian yang ada oleh orang-orang yang lain tu. Kita ialah macam sekarang ni, macam tuan-tuan perempuan join bersama dalam rancangan live ni. Setidak-tidaknya orang yang buat live ni pun rasa yang dia ni appreciated lah, orang kata kan. So bila saya buat live, saya tengok orang ramai tengok, Alhamdulillah saya pun rasa seronok. Kalau saya buat live mungkin yang tengok pun seorang, dua orang, saya pun rasa macam alamak, lemah je nak buat live kan. Tak syok lah kalau macam tu kan. Tapi itulah, bila dalam keadaan sekarang ni, Alhamdulillah orang kata bila adanya PKP ni, kita tengok macam-macam. Setiap hari ada je rancangan live yang dibuat. Kalau dulu mungkin sifu-sifu yang buat online marketing ni, dia nak buat satu perkara tu, dia nak buat tu mesti ada bayaran yang dikenakan, ada kos-kos tertentu lah yang dikenakan. Jarang-jarang dia nak bagi benda free tu tak. Tapi kalau sekarang ni dalam tempoh PKP ni, ialah mungkin dia rasa macam alah, aku buat benda berbayar mesti tak ada orang nak tengok kan. Kalau ada pun mungkin tak ramai, daripada aku buat tak ramai orang tengok, baik aku buat benda tu free je. Jadi sekarang ni nampak dah trend tu. Kebanyakan sifu-sifu yang buat online marketing tu dah buat benda tu secara percuma. Alhamdulillah. Jadi kita ni perlu manfaatkan lah. Bila dah buat secara percuma tu, kita eloklah kita join sekali, tengok kan.
Semalam saya ada buat satu posting dalam saya punya personal account berkenaan dengan program yang dibuat oleh Tuan Fahdi Ghazali. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok posting tersebut. Saya ada sharekan. Nanti insya-Allah saya akan sharekan juga dalam page chatan anda. Memang cukup power program tu selama 3 hari, nama yang cukup besar, ramai nama-nama besar ada dalam tu, berkenaan dengan keusahawanan lah. Jadi tuan-tuan dan puan, siapa yang mungkin berminat nak join boleh join secara percuma je, tak payah bayar. Nanti ada link yang tuan-tuan dan puan boleh klik di situ, kita daftarkan nama dan kita join melalui online saja. Jadi kita boleh dengarkan perkongsian daripada ramai lah, antaranya Prof Dr. Muhayya ada, kata apa tu, saudara Ahyat Ishak pun ada. So ramai lah orang kata apa, pejuang-pejuang tanah kalau kata tak tengok benda tu, saya rasa amat rugi. Sebab 3 hari the whole day, pagi sampai petang, percuma. Dia buat secara online. Jadi saya syorkan tuan-tuan puan, mana yang belum join tu boleh join lah, insyaAllah. Okay, Waalaikumsalam kepada Tuan Kasih Muhammad Hafiz. Terima kasih siapa yang dah join ni. Okay, alright, so kita teruskan. Siapa-siapa yang dah join ni minta tolong lah, tekanlah button share tu, janganlah segan-segan nak tolong sharekan. Apa yang baik tu perlulah di sharekan. So orang kata apa, sharing is caring kan. So kenalah sharekan apa yang saya dah buat ni. Okay, saya ada sediakan beberapa slide untuk kita tengok lah pagi ni. Topik yang saya akan kongsikan seperti mana yang saya dah war-warkan tu berkenaan dengan lot lidi jangan beli. Okay, bukan lot lidi terus beli, lot lidi jangan beli. Baca betul-betul dan fahamkan betul-betul. Okay, so untuk perkongsian kita pada pagi ni, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan kelas online kita pada pagi ni, untuk membincangkan berkenaan dengan topik lot lidi jangan beli. Okay, so tuan-tuan dan puan mungkin tertanya-tanya lot lidi ni macam mana sebenarnya kan. Okay, dan datang daripada mana nama lidi tu? Macam mana tiba-tiba boleh lidi jadi glamour pula? Apa kena-mengena lidi dengan tanah kat situ kan? Okay, jadi saya fikir, bila saya malam tadi nak tidur, saya duk fikir juga betul juga dekat mana datang nama lidi ni. Cuba mungkinlah saya tak tahulah benda tu betul ke tidak, tapi mungkin secara comparisonnya lah, kita comparekan. Kalau kita tengok lidi, sebatang lidi kan, lidi kan halus kan. Kita tengok sebatang lidi. Kalau misal kata ada satu je batang lidi, lidi tu mungkin tak boleh digunakan, mungkin tak boleh digunakan, memang tak boleh digunakan untuk menyapu sampah. Tak boleh digunakan untuk menyapu sampah. Tapi kalau kita kumpulkan lidi tu dalam satu genggam macam tu lah kan, lepas tu kita ikat dengan tali ataupun getah, barulah jadi sebatang penyapu kan. Barulah kita panggil benda tu penyapu. Dan dengan penyapu tu barulah kita boleh gunakan untuk kita sapu sampah. Okay, dan macam kita tengok orang tua dulu cakap, okay, dengan sebatang lidi kita nak patahkan senang. Kita nak patahkan benda tu senang kan. So kalau kita kumpulkan dalam segenggam, letak benda tu jadi satu batang penyapu, kita nak patahkan memang susah lah kan. Okay, jadi apa sinonimnya lidi dengan tanah ni pula. Okay, so kita bayangkan kalau misal kata tanah tu sekeping, sekeping tanah ataupun orang kata apa, satu lot tanah lah kan. Satu lot tanah. Okay, satu lot tanah biasanya dia ada datang dengan geran. Ada datang dengan geran. Okay, jadi geran tu lah yang tunjuk nama geran, nombor geran, daerah apa, lot number. Lepas tu dalam geran tu pun ada dia punya pemilikan. Pemilikan tu maknanya siapa nama orang yang memiliki tanah tersebut. Okay, so maknanya sekeping geran memang datang sekeping, dalam tu ada punya nombor lot, ada nombor geran dia, ada daerah, ada mukim apa semua. Okay, dan pemilikan siapa yang memiliki tanah tersebut pun ada. Okay, jadi bila kita takrifkan lot lidi ni, okay, sebenarnya kalau kita tengok lot lidi tu, kita nama kita tak appear langsung dalam geran tersebut. Nama kita memang tak ada. Kalau kita tengok nama dalam geran tu nama orang lain. Nama orang lain yang tak ada kena-mengena dengan kita. Bukannya bapak kita ke, bukannya mak kita ke, bukannya adik-beradik kita ke, orang lain. Kan, orang lain. Okay, jadi mungkin lah kan, bila orang namakan lot lidi ni, dia tengok, okay, awak ni kalau misal kata awak beli lot lidi, lot lidi ni maknanya awak seorang-seorang je duduk kat situ, awak tak datang dalam satu kumpulan, dan dalam masa yang sama
okey, nama awak tak appear dalam geran tersebut, dan kalau misal katalah awak ni nak dipatahkan ataupun nak dibuang begitu saja, bila-bila masa pun boleh. Maknanya owner tanah tu kalau dia nak nyisihkan awak ataupun dia nak ketepikan awak, pada bila-bila masa dia boleh buat macam tu. Okey, jadi kesimpulannya, okey, ini macam yang saya doktor terfikir malam tadi lah. Sebenarnya saya tak tengok pun dalam kamus ke apa dia masukkan dengan lot lidi ni kan. Bagi saya benda tu tak apalah, itu just istilah je sebenarnya. Tapi semalam ada dalam Facebook tu ada orang komen lah, tanya apa pasal dia panggil lot lidi. Tu pun saya duk fikir-fikir juga, betul juga soalan tu tak salah. Kenapa dia tanya nama lot lidi tu keluar kan, macam mana boleh glamour pula lidi kat situ. Jadi mungkin lah orang dulu-dulu kan, orang dulu-dulu dia fikir lot lidi ni mungkin disebabkan batang penyapu tadi lah. Kalau sebatang penyapu datang dengan satu gerombolan lidi yang banyak tu, kita nak patahkan susah kan. Dan dalam masa sama fungsi dia, lidi kalau sebatang tak guna untuk kita nak menyapu sampah, tak boleh kan. So bila datang dalam satu gerombolan tu, bila dah jadikan lidi tu sebagai penyapu, barulah susah nak dipatahkan dan bolehlah berguna untuk menjadikan penyapu. Kan, okey, jadi itulah mungkin lah kan? Saya pun nak kena cari balik lah sejarah. So mungkin kalau ada saudara-saudara, sahabat-sahabat kat sini yang mungkin tahu kenapa namanya lot lidi, jadi mungkin boleh masukkan dalam ruangan komen, kita sama-sama kata apa, buat perbincangan tu. Okey, so nampak nama-nama makin ramai yang dah join ni, alhamdulillah. Tuan Ahmad Zack, lama tak nampak Tuan Ahmad Zack ni. Tuan Faizal Arifin ada, sahabat Faizal Zakaria, kawan saya, KS Property, Waalaikumsalam KS. Anggun ada, okey, Kuzek pun ada. Okey, terima kasih semua yang dah join ni. Tolong tekan button share sebelum kita mulakan ni, sharekan kepada rakan-rakan yang lain, kita tarik seramai mana yang boleh. Okey, yang kedua yang saya nak cerita kat sini, ada yang bertanya, apa beza lot lidi dengan kongsi geran? Dia ada beza sebenarnya. Okay, nanti perbezaan tu saya akan sharekan dalam slide saya yang seterusnya ni. Kongsi geran tu, nama dalam geran tu nama kita ada. Lot lidi ni nama dalam geran tak ada langsung. Itu antara perbezaan yang ada lah. Jadi takrifan untuk kongsi geran dengan takrifan untuk lot lidi ni serupa tapi tak sama. Macam tu lah. Kalau kita cerita pasal kongsi geran, sekurang-kurangnya kita punya nama ada dalam geran tu, walaupun kita pegang mungkin 1/10 bahagian. Nama dalam geran tu masih wujud lagi. Tapi yang lot lidi ni, nama dalam geran tu nama orang tu seorang je. Nama sipolan tu seorang je. Nama kita langsung tak ada. Okay, jadi apa tu antara yang saya boleh bezakan lah antara dua tu lah. Okay, so kita tengok ini yang saya ceritakan tadi tu, perbezaan lot lidi dengan kongsi geran. Okay, yang pertama kita tengok yang lot lidi dulu, sebelah kiri saya tu, nama anda sebagai pembeli tiada dalam geran. Okay, so bila anda beli lot lidi, dokumen yang anda pegang hanyalah surat pemegang amanah untuk melantik nama sipolan tu sebagai pemegang amanah hak anda. Okey, contoh macam sekarang ni lah, katalah kita beli tanah lot lidi. Okey, kita beli tanah lot lidi, memanglah harganya murah. Okey, katalah satu lot tanah tu mungkin lebih kurang dalam ukuran dia katalah 40 kali 70 lah katakan. 40 kali 70 cukup lah untuk buat sebuah rumah. Kan? So ukuran 40 kali 70, kedudukan tanah tu yang tentukan tu sipolan ni, yang nama ada dalam geran ni. Okey, sipolan ni siapa? Sipolan ni berkemungkinan bila kita beli tanah lot lidi, sipolan ni sebenarnya yang mempunyai geran tanah tu, dia yang own the land. Dia yang punya tanah tersebut. Jadi dia rasa, macam mana aku nak buat duit ni? Macam mana aku nak buat duit? Macam mana aku nak dapatkan keuntungan daripada tanah yang aku ada? Mungkin tanah tu dianugerahkan kepada dia, ataupun tanah tu mungkin diberikan secara pusaka kepada dia. Mungkin arwah ibu ayah dia meninggal apa semua, jadi turunkan tanah tu kepada dia, dan dia pun tak berkehendak akan nak duduk kat tanah tu sebab dia mungkin dah ada tanah lain ataupun dah beli rumah lain. Jadi tanah tu tanah pusaka, diturunkan sebagai pusaka kepada dia, dan dia rasa macam okey, aku nak jual tanah ni sekeping, sayang pula nanti kalau aku saja nak balik kampung time raya nak masak lemang ke apa ke, aku adalah tanah kat kampung ni. Itu mungkin dalam pemikiran dia macam tu lah. Jadi apa dia buat? Okey, aku jual lot lidi lah. Aku jual lot lidi, aku letak je aku punya calculation ni based on kiraan yang aku buat ni. Ambil lah tape ke apa ke, ukur semua. Jadi dia pun ukur tanah tu. Dia ukur tanah tu, dia letak lah. Okay, yang ni lot A, lot B, lot C, lot D. Okay, katalah tanah tu ada lebih kurang dalam 1 ekar. Kira-kira adalah dapat 5 lot ataupun 6 lot.
So dia ambil satu lot, yang lagi 5 ni dia jual. Okay, so orang-orang yang beli lot tanah lidi ni, yang beli lot lidi ni sebenarnya dia tak sign SPA pun dengan orang kata apa, penjual tadi tu. Kalau even though dia sign SPA sekalipun, perjanjian jual beli antara dia dengan apa tu pemegang geran tersebut, SPA tu sebenarnya tak laku. Dari segi kontraknya SPA yang ada, perjanjian jual beli yang ada untuk kita sebagai pembeli beli tanah lot tersebut, tak wujud. Sebab apa saya kata tak wujud? Sebab consideration. Kena faham, dalam satu kontrak, dalam satu kontrak ataupun dalam satu perjanjian jual beli, ada beberapa elemen. Salah satu daripada elemennya adalah consideration ataupun balasan. Balasan. Maksud balasan di situ, bila kita nak beli sesuatu, kita bayar dengan duit. Itu balasan daripada kita sebagai seorang pembeli, dan kita bayar kepada penjual. Jadi si Polan ni katalah dia lah sebagai penjual kan. Jadi kita bayar dengan duit kepada dia. Dan dia sebagai penjual, dia kena bagi balasan kepada kita. Apa balasan yang dia nak bagi kepada kita? Apa balasan yang dia nak bagi kepada kita? Sedangkan benda yang dia nak bagi kepada kita tu memang tak wujud. Mungkin ada yang cakap, lot lidi ni tanah ni nampak ni, ni depan mata dah ambil gambar, dah tengok dah ni, depan mata aku ni, ni tanah dia ni. Apa yang kata tak ada consideration, tak ada balasan pula? Tak, bukan. Kita cerita balasan di situ, balasan dari segi undang-undang, benda tu transferable, boleh dipindah milik daripada penjual kepada pembeli. Itu maksud balasan di situ. Kita sebagai pembeli, balasan kita bagi duit kepada dia. Dia sebagai penjual, dia kena bagi consideration, balasan dia kepada kita yang boleh dipindah milik kepada kita. Bukannya, contoh katalah, paling senang lah cerita kat sini. Katalah awak nak jual, ni lah, apa nak jual ni, saya pegang ni lah, remote aircon. Remote aircon, awak nak jual remote aircon. Awak nak jual remote aircon ni, katalah remote aircon ni harga RM10. Awak jual kepada saya dengan harga RM10. Saya beli remote aircon ni. So saya bayar kepada awak RM10. Awak bagi remote aircon ni kepada saya. So inilah balasan awak kepada saya. Faham? Kalau misal kata awak jual remote aircon ni, aku jual remote aircon ni kat kau RM10. Lepas tu remote aircon tu awak tak bagi kepada saya. Saya dah bagi duit kepada awak dah. Kan? Tu maknanya benda tu, dari segi consideration, awak punya tanggungjawab untuk serahkan remote aircon ni kepada saya tak tertunai lagi, tak terlangsai lagi. Jadi itu yang berlakunya, orang kata apa ni, pelanggaran kontrak ataupun ketidakadilan di situlah, sebab saya dah bayar tapi awak tak bagi barangnya. Dalam akad pun, kita dalam Islam pun diajar, bila kita buat sesuatu tu ada akadnya kan. Akad tu bila kita dah terima barang. Bila kita dah terima barang, baru kita akad. Cuma macam kita beli kuih ke apa kat makcik-makcik kat jual kan. Makcik saya beli makcik makcik tu kata saya jual lah. Macam tu lah lebih kurang kan. So barang kita dah dapat, baru kita kata kita beli kan. Sekarang ni masalahnya, bila kita beli tanah lot lidi ni, consideration daripada penjual nak bagi kepada kita tu tak wujud. Macam mana dia nak transferkan sesuatu yang tak wujud? Sebab lot lidi ni sebenarnya tak wujud. Dia hanyalah metafora je. Metafora yang di orang kata apa, dianggap ditransfer ataupun dijual daripada penjual kepada pembeli dengan keadaan yang macam saya sebutkan tadi itulah. Hitam putihnya tak ada. Maknanya geran tu tak ada. So tuan-tuan puan cuba bayangkan keadaan tu macam itulah, lebih kurang. Jadi apa yang tuan-tuan puan akan tanda tangan dengan dia hanyalah satu dokumen yang dipanggil surat pemegang amanah. So maknanya tuan-tuan puan melantik dia tu sebagai pemegang amanah yang tolong pegangkan amanah. Tanah ni sebenarnya, tanah ni tuan dah, saya dah beli daripada tuan, tuan dah jual kepada saya, jadi saya nak akan geran apa semua tak boleh sebab ni lot lidi kan. Jadi saya buatlah satu surat pemegang amanah, tuan pegang ni sebagai amanah untuk saya. Macam itulah lebih kurang. Tu untuk lot lidi. Jadi seterusnya dia punya ciri-ciri lot lidi ni, dia langsung tak boleh nak jual lot anda. Maknanya kita ni sebagai pembeli, lepas kita dah beli lot tu, kita tak boleh nak jual dah kepada orang lain. Kita tak boleh nak buat transfer kepada orang lain. Nak jual ke, nak buat bahagian hibah kepada anak ke, kita nak hadiahkan kepada anak dan sebagainya. So benda tu tak boleh. Sebab apa? Memang tak ada dokumennya yang boleh, ataupun tak ada instrumen, dipanggil instrumen yang boleh digunakan untuk buat pindah milik tersebut. So tu antara ciri-ciri untuk lot lidi. So berbeza dengan geran kongsi. Cuba bayangkan geran kongsi ni macam mana pula. Geran kongsi ni, tuan-tuan perempuan bayangkan, dalam geran tersebut asalnya dulu, dalam geran tersebut asalnya dulu, katalah
harta pusaka yang dianugerahkan oleh katalah tuan tanah tu, dia dapat harta pusaka daripada mak ayah dia, turun kepada nama dia. Tapi bukan turun kepada dia seorang, turunnya kepada banyak orang. Bila dah difaraidkan ke dan sebagainya, jadi turun tu adalah pecahan-pecahan di situ. Faham So maknanya daripada nama arwah mak dia ni pindahkan, bahagian tu difaraidkan pada adik-beradik. Katalah adik-beradik dia ada 10 orang. So ada 10 bahagian di situ yang diberikan secara faraid. So nama dalam geran tu, tuan-tuan perempuan akan nampak nama dalam geran tu ada 10 orang yang berkongsi geran yang sama. Tapi bahagian yang 10 orang ni dia berbeza. Bahagian yang pecahan-pecahan dia tu, ada yang pegang 1/4, ada yang pegang 1/6, ada yang mungkin pegang 1/4, 1/5. So dia punya pecahan-pecahan tu berbeza lah. Itu maknanya bila pecahan-pecahan dalam geran tu memang dah ada wujud pembahagian tu, berdasarkan kepada mungkin lah, yang tu saya buat tu sebagai contoh lah. Sebagai contoh, asalnya dulu turun milik akibat kematian, diberikan secara pusaka. Jadi pemegang-pemegang bahagian yang ada di situ, dia menerima sebagai penerima pusaka. Jadi bahagian yang ada tu mengikut pecahan masing-masing lah. So bila dah buat pecahan masing-masing, dah ada bahagian masing-masing, katalah tuan-tuan perempuan kata come across iklan yang nak menjualkan bahagian, salah seorang daripada mereka ni nak jualkan bahagian mereka, dan dalam nama tu nak ditukarkan daripada nama waris yang sedia ada tu, nak dijual pada nama anda sebagai pembeli, kan? So dalam keadaan macam tu, itu maka dalam proses untuk jual beli, ia boleh dilaksanakan dengan perjanjian jual beli ataupun SPA lah. Dan proses pindah milik, nak memindahkan bahagian yang dipegang asalnya oleh penjual tadi tu kepada nama anda sebagai pembeli, boleh dilakukan dengan menggunakan borang pindah milik ataupun borang 14A yang boleh didaftarkan di pejabat tanah. Sebab apa? Memang dah ada geran, dan memang geran tu dah dibahagi-bahagikan daripada awal lagi. Maknanya kalau kita nampak sekarang ni, kita panggil benda tu geran kongsi lah, geran kongsi. Saya beli daripada katalah nama orang tu Abu. Saya beli daripada Abu. Abu ni asalnya dapat tanah tu daripada pusaka. Dia pegang 1/5 bahagian. Maknanya bila saya beli bahagian Abu tu, saya beli hanya 1/5 bahagian saja daripada keseluruhan lot tanah yang ada. Jadi maknanya 1/5 bahagian tu boleh dipindah milik daripada nama Abu kepada nama saya menggunakan borang pindah milik dan didaftarkan di pejabat tanah. Yang tu tidak ada masalah untuk buat pindah milik ataupun nak buat penukaran nama. Itu untuk geran kongsi. Dan dokumen yang anda akan pegang nanti adalah salinan perjanjian jual beli yang ada tanda tangan ni. Dan yang kedua adalah salinan fotostat geran lah. Biasanya akan bagi satu salinan fotostat geran. Dan soalan yang seterusnya, adakah anda boleh buat pinjaman dengan bank untuk beli tanah macam tu? Jawapannya tak boleh. Anda kena beli cash. Kalau anda berhasrat nak beli, yang geran kongsi ni anda kena beli secara tunai, tak boleh buat pinjaman dengan bank. Dan masih boleh jual bahagian anda tu kalau anda dah beli. Bahagian yang 1/5 anda beli daripada Abu ni tadi, katalah lepas 6 tahun ke 10 tahun lepas tu ke, anda rasa macam anda nak jual bahagian tu, anda boleh jual. Dan ada as long as ada pembeli yang tahu tentang orang kata selok-belok tanah kongsi geran ni, dan dia bersetuju untuk membeli benda tu daripada anda lah. Jadi boleh buat proses tukar nama dan pindah milik macam tu. Setakat ni, dua perbezaan ni saya harap tuan-tuan perempuan boleh faham penjelasan saya tu. Dan saya akan beritahu selepas ni kenapa tuan-tuan perempuan kena elakkan, sebenarnya kena elakkan beli dua jenis tanah ni. Lot lidi pun saya tak galakkan, yang geran kongsi ni pun sama, saya tak galakkan. Dua-dua ni saya tak galakkan tuan-tuan perempuan beli. Lot lidi ni memang saya haramkan terus. Yang geran kongsi ni saya boleh kata makruh lah. Kalau tinggalkan tu dapat pahala. Kalau buat tu Allah tak suka, memang tak berdosa, tapi Allah tak suka lah, kan. So lebih kurang macam tu lah, makruh lah sebenarnya, kan. So kalau boleh tinggalkan dua-dua sekali. Kita carilah tanah yang memang dah ada geran individu, yang dah dipecahkan lot tu.
Okay, right. So sekejap lagi saya akan ceritakan satu persatu kenapa risiko-risiko bila tuan-tuan perempuan beli tanah jenis lot lidi ataupun geran kongsi ni. Okay, sekejap lagi kita akan kongsikan. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan yang boleh saya tolong jawabkan? Okay, terima kasih semua-semua yang dah join. Oh, ramai ni. Saya nampak nama-nama yang dah lama tak muncul ni. Tuan Hasmadi pun ada. Terima kasih. Okay, Tuan Ismadi pun ada. Klan Valley Hartanah, terima kasih. Macam tanah Felda ke coach? Okay, tanah Felda ada lain Tanah Felda ni Ustaz Nazri ni soalan ni. Okay, dia tanah Felda ni dia panggil tanah tu dia bercantum, tanah bercantum. Okay, Felda ni kalau ikutkan dia nak jual, dia tak boleh jual asing-asing kita kena jual sekali. Maksudnya tanah tapak rumah dengan tanah ladang tu dia bercantum. Dia panggil GSA, Grand apa yang dia panggil GSA ni apa sebutan, saya dah lupa dah. Dulu saya pernah uruskan apa penjualan tanah Felda ni lama dulu. Okay, so bila kita nak jual tanah Felda dia kena jual bersama. Maknanya tanah ladang ni tak boleh nak dipecahkan dengan tanah tapak rumah. Jadi bila dalam tanah, okay, Ustaz cuba bayangkan sekarang ni macam yang saya cerita dalam situation lot lidi dengan geran kongsi ni tadi. Okay, dia boleh terjadi kat mana-mana tanah pun Ustaz. Dia boleh jadi kat mana-mana tanah pun. Tanah kampung yang bukan tanah Felda ataupun tanah pertanian biasa, ataupun tanah dekat pinggir-pinggir bandar macam sekarang ni kita tengok dekat area Sungai Merap ke, dekat area kata apa Sungai Ramal kalau dekat sinilah kat Kajang, dekat Banting apa kan. So bila kita nak beli tanah-tanah ni biasanya kita memang kena pastikan dulu, saya syorkan tuan-tuan perempuan pastikan ada grant individu dulu. Tak kisahlah grant individu tu freehold ke, leasehold ke, beli reserve ke, itu perkara yang kedua kan. Yang penting dia ada grant individu. Kalau katalah lot tanah tu 50 kali 100 sebagai contoh dan kita kenal pasti benda tu sebagai lot banglo lah biasanya kan 50 kali 100 dia dah pecahkan grant so bila dah pecahkan grant dah ada grant individunya, mesti ada nombor grant, mesti ada nombor lot dia dan mesti ada dia punya salinan kopi grant tu lah. Jadi bila dapat dia tuan-tuan perempuan, benda pertama yang saya syorkan kena buat carian dulu. Carian dekat pejabat tanah lah. Carian dekat pejabat tanah, jadi kita boleh kata apa, kenal pasti tanah tu siapa owner dia dan sebagainya lah kan untuk memastikan betul ke tidak, genuine ke tidak deal yang kita dapat tu. Dan kadang-kadang kebanyakan orang dia gelap mata, dia tengok lot lidi ataupun geran kongsi ni sebab apa? Murah. Bayangkan katalah tanah tu, biasa kita nak beli tanah lot rumah ni, lot rumah ni paling-paling tidak pun 50 kali 100 kan, yang biasa kita beli lot banglo dan sebagainya, lot banglo 50 kali 100. Okay, so mungkin harga tu tengok kawasan lah. Ada yang mungkin dapat dalam bawah 100,000, ada yang mungkin dapat dalam 100 ke 150,000, tengok kawasan mana-mana lah. Okay, tiba-tiba tanah ni yang geran yang lot lidi ni tadi dia jual dengan harga mungkin 15,000, 20,000. So mungkin orang tu fikir daripada aku keluar duit banyak-banyak 50,000 beli tanah lebih kurang sama luasnya, baik aku beli tanah ni 15,000 je, 10,000 je. Boleh juga aku buat rumah kat sini kan, aku modal buat rumah begitu gini lebih kurang dalam 80,000. So bawah 100,000 je aku dapat sebuah banglo kat sini. Mungkin dia fikir macam tu lah kan. Tapi hakikatnya bila beli tanah tak ada geran, kita kongsi geran dengan orang lain ataupun kita beli lot lidi macam ni, risiko dia macam-macam akan berlaku selepas daripada apa yang kita dah lalui. Kita dah beli rumah tu nanti, kita dah beli lot tanah tu nanti, dah buat rumah apa semua, masa tu baru timbul macam-macam masalah. Okay, kejap lagi saya akan kongsikan lah InsyaAllah. Alright, okay, Waalaikumsalam Tuan Ismadi. Okay, clear coach, boleh ke pindah milik tanah lot lidi berlaku sekiranya dah tukar ke status bangunan? Masalahnya Tuan KS, tanah lot lidi ni kalau misal kata dia seorang-seorang pegang geran nak transfer kepada nak pecahkan kepada beberapa bahagian, pecahan kepada beberapa bahagian tu, syarat kegunaan tanah tu yang pertama, okey, biasanya lah untuk tanah lot lidi dengan geran kongsi ni biasanya status kegunaan tanah tu adalah tanah pertanian. Okey, tanah pertanian dalam kanun tanah negara dia tak boleh pecah kurang daripada 1 ekar. Dalam kanun tanah negara, dalam National Land Code memang dah sebutkan untuk tanah pertanian, kalau kita nak pecahkan tanah pertanian mesti sekurang-kurangnya ada 1 ekar baru boleh pecah. Kalau kita pecah tu jadi kurang daripada 1 ekar tak boleh. Faham tak?
So katalah tanah tu asalnya 10 ekar. Jadi kita nak pecahkan kepada 10 lot tanah. Nak pecahkan kepada 10 lot tanah. Boleh, tak ada masalah, sebab 1 ekar setiap 1 lot. Okey, untuk tanah pertanian. Itu syarat dia lah untuk tanah pertanian. Okey. So untuk dia panggil agriculture land. Okey, untuk tanah bangunan, tanah bangunan bila kita nak buat pecah lot, okey, itu kita kena lalui proses-proses yang tentukan oleh pejabat tanah dan juga pihak berkuasa tempatan lah. Adalah proses-proses yang kita perlu lalui. Okey, nak ubah syarat kegunaan tanah daripada pertanian kepada pembangunan sebagai contoh, ataupun kepada industri sebagai contoh. Jadi kita perlu patuhi garis panduan yang dah ditetapkan oleh pejabat tanah dan juga pihak berkuasa tempatan. Okey, dan untuk tujuan nak pecahkan lot, nak ubah syarat status daripada pertanian kepada pembangunan ataupun kepada bangunan, okey, yang tu kalau kita dah comply dengan syarat-syarat tersebut, dan okey, pecahan-pecahan lot tu yang tu ikut kepada apa yang dah dikeluarkan syarat yang ditetapkan oleh pejabat tanah tadi. Kalau pejabat tanah kata okey, kita benarkan awak untuk buat pecah lot, okey, satu lot ni ukuran sekian-sekian. Dan kita dah submit plan dan sebagainya, dah ada result jalan, dah ada result untuk TNB, substation, ada result untuk tangki air, macam-macam lah benda yang kita perlu sediakan. Untuk pecah lot ni bukannya kita semata-mata sediakan tanah untuk buat rumah tu sahaja. Dia kena result jalan, kena ada semua benda lah yang kita kena patuhi ikut apa yang dah ni. Dan kalau kita dah comply dengan syarat-syarat macam tu, kita dah submit, kelulusan dah dapat, dan barulah kita boleh buat pecah lot macam tu. Jadi macam yang kalau yang Tuan KS tanya tu, kalau dah namanya lot lidi, nama lot lidi ni memang dia tak akan buat pecah geran. Dia tak akan buat pecah geran. Sebab biasanya tanah-tanah lot lidi ni, tanah dia kecil-kecil. Tanah yang ada tu mungkin seekar lebih. Seekar lebih, dan status tanah tu masih lagi tanah pertanian. Dia nak pecahkan macam mana kan? Dia nak pecahkan macam mana, sebab dalam urusan nak buat pecah geran ni, dia kena tukar dulu status kegunaan tanah tu. Daripada pertanian, dia kena buat pada pembangunan dulu. Barulah dia boleh buat pecahan lot tersebut. Kalau misal kata dia nak buat pecahan lot tapi masih lagi tanah pertanian, tak boleh. Dia kena ubah dulu syarat. Kegunaan tanah tu kena ubah dulu. Okey. Ramai beli untuk bina rumah sewa. Okey, yalah. Kalau beli untuk bina rumah sewa, kita fikir, yalah, mungkin kadang-kadang orang fikir, tak apalah. Dia dah kira dah cuma-cuma aku dapat ROI, katalah ROI dalam 3 tahun dah kan. ROI dalam 3 tahun, aku dapat buat ROI 3 tahun ni, dah balik modal, lepas tu nak jadi apa, jadilah, lantak lah. So ada juga orang yang fikir macam tu kan. Tapi yelah, kadang-kadang setengah orang ni dia fikir short term, dia tak fikir long term. Dan bagi kita ni yang dalam keadaan sekarang ni lah, apa-apa bentuk pelaburan, apa-apa bentuk investment yang kita buat, kita kena fikir bukan setakat untuk short term saja, kita kena fikir long term jugalah kan. Kita kena fikir long term juga. Tapi itulah, kalau saya boleh tegurkan, dalam keadaan sekarang ni, kalau kita beli sesuatu harta tu, tapi kita tak boleh memiliki harta tersebut, dan kita tahu yang memang kita berisiko, kenapa kita nak kena beli kan? So baik kita elakkan lah kan. Baik kita elakkan daripada kita terjerumus untuk membeli harta yang bukan jadi milik kita tu. Itu bagi pendapat saya lah. Tapi yelah, mungkin ada setengah orang ni mungkin dia dah pandai, dia dah calculate ROI sekian banyak, dia dah tahu dah, okey, aku boleh untung sekian banyak, 3 tahun aku dah break even, lepas 3 tahun tu aku dah buat profit dah. Katalah aku dapat buat bisnes ni, buat rumah sewa macam tu Abu Diman cakap tu kan, dalam 5 tahun jadi lah. 5 tahun aku dapat figure dalam 50k, 60k, dah untung dah kat situ. Mungkin ada jenis orang fikir macam tu kan. Tapi tu pulang pada dia lah, dia rasa macam dia nak buat short term gain macam tu pulang lah macam tu kan. Tapi saya nasihatkan ni berdasarkan kata apa, seluk-beluk undang-undang dan sebagainya. Jadi itu yang saya duk cerita ni. Okey, so kita teruskan dengan slide saya yang seterusnya. Okey, so risiko beli tanah lot lidi. Saya nak bagi kredit lah kepada page ni, mega3.com.my, sebab gambar-gambar yang saya gunakan ni daripada page tersebut. Saya tumpang je, pinjam gambar dia, saya bagi kredit pada mega3.com.my lah. Saya nak lukis gambar kartun apa semua ni, saya tak pandai. Jadi saya tengok, oh cantik lah gambar-gambar ni, saya gunakan lah untuk slide saya pada pagi ni. Okey, yang pertama, nama tiada dalam geran. Okey, bila tuan-tuan perempuan beli tanah lot lidi, okey, nampak yang tadi perbezaan yang saya dah ceritakan awal-awal tadi, beza antara lot lidi dengan yang kongsi geran. Okey, yang kita nak cerita risiko ni untuk tanah lot lidi. Untuk tanah lot lidi. Yang pertama tadi, okey, nama tiada dalam geran. So tuan-tuan perempuan beli tanah lot lidi, nama dalam geran tu memang tak ada lah. Nama sipolan-sipolan tadi tu saja yang muncul dalam geran tu.
Okey, hanya seorang yang akan menjadi pemegang amanah dan nama dia sahaja yang akan didaftarkan dalam geran. Yalah, sebab dia owner tanah yang asal. Kan, dia owner tanah yang asal. Kita beli ni kita macam menumpang dia je kan. Okey. Jadi tuan tanah tu yang pegang geran tanah tu. Geran tanah original tu memang ada kat tangan dia. Dan kalau kita dapat foto state geran tanah tu pun no point juga. Kan, sebab nama dalam geran tu bukan nama kita, nama dia. Kita pegang foto state kopi geran tu pun kita nak tunjuk orang pun tak guna juga, sebab kita nak tunjukkan pemilikan kita tu apa dokumen yang ada. Kan? Cuma itulah surat ikatan pemegang amanah tu je lah, ataupun dipanggil trust deed lah. Trust deed tu saja yang kita boleh orang kata apa, tunjukkan kepada orang lain. Dan orang pun akan fikir, ni trust deed ni tak boleh pakai ni kan, nak buat sebagai cagaran pun tak boleh. Kita nak pinjam duit kat bank pun tak boleh. Kita nak gunakan sebagai orang kata apa, bukti untuk menunjukkan yang kita own the land pun tak boleh kan. Okay, so jika nama tiada dalam geran, mereka tidak layak untuk berurusan apa-apa mengenai tanah berkenaan lah. Jadi tuan-tuan puan kena faham di situ lah. Ni risiko yang pertama. Sebab tu saya cakap awal-awal lagi nak buat jual beli ni kena ada consideration. Kita bagi duit, yang tuan tanah tu kena bagi geran tanah tu ataupun lot tanah tu pada kita lah. Jadi consideration di pihak kita dah tunaikan, kita dah bayar. Apa berlaku consideration daripada pihak penjual pula, dia tak boleh nak bagi benda tu pada kita. Memang dia akan cakap, aku dah bagi apa tanah ni lot tanah ni kan. Okey, memanglah lot tanah ni memanglah yang ada sekarang ni, yang sekangkang ke yang ada yang kita beli ni kan. Tapi apa bukti pemilikan kita kat atas lot tanah yang kita beli ni tadi kan. So consideration tu masih lagi tak meet, masih lagi tak fulfill lah. Jadi itu yang saya katakan tadi, dari segi undang-undang pun sebenarnya benda tu, dari segi kontrak tu tak valid. Sebab dia menjual sesuatu yang bukan milik dia, dan dia boleh transferkan benda tu pada orang lain. Dia tak boleh nak pindahkan benda tu pada kita. Okay, betul tu coach, ada yang jual pula rumah sewa tu lepas 3 ke 4 tahun. Aduh, kat mana ni Tuan Budiman? Saya rasa kawasan-kawasan kampung lah banyak kot macam ni. Sebab itulah tanggungjawab kita lah, bila kita dah dengar perkara macam ni, so sebaik-baiknya kita create awareness tu. Kita create awareness, kita sampaikan kepada orang lain. Sebab kadang-kadang banyak orang dia fikir, tak apalah beli tanah ni, dah kita tak mampu nak ni kan. So dah dengar dah perkongsian daripada kita ni, so kita dah sampaikan kepada mereka, jadi mereka tahulah sebenarnya berisiko. Memang murah tu memang murah. Kadang-kadang benda tu sangat tempting, sangat tempting. Okey, saya ibaratkan macam ni lah tuan-tuan. Okey, katalah sekarang ni, tuan-tuan perempuan ni baru belajar beli saham lah. Baru belajar beli saham, ni kita ubah sikit topik tu. Nak beli saham ni banyak kaunter. Ada kaunter yang harga sampai RM10, ada kaunter yang harga dia RM15, ada kaunter yang harga dia mungkin RM1 lebih, ada kaunter yang harga dia setengah sen pun ada. Kan? Okey. So tuan-tuan perempuan fikir, daripada aku beli kaunter yang mahal ni, baik aku beli yang setengah sen. Setengah sen kalau RM500 aku dah dapat berapa kalau setengah sen 500, 100,000 unit. Kan? 10,000 unit kan? Setengah sen kali lebih kurang lah kan, katalah 10,000 kot, 10,000 unit. Saya pun matematik fail. 10,000 unit. Aku dapat 10,000 unit ni, aku beli kaunter setengah sen ni kan. Dia pun belasah beli 10,000 unit kaunter setengah sen kan. Lepas tu dia beli kan. Dia beli, simpan sampai dia jadi perkasam dah saham tu, tak naik-naik harganya. Kenapa? Sebab dia beli yang penny stock. Dia beli penny stock kan. Dia beli penny stock, dia ingat, kalau aku kena satu tick ni, satu bit naik ni, setengah sen naik, aku dah dapat untung RM500 kan. Yelah, aku beli modal RM500, aku dapat untung satu bit naik kan, dapat untung lagi setengah sen, aku dapat untung RM500 lagi kan. Dia fikir macam tu. Dia tak fikir yang mungkin saham tu nak bergerak ataupun nak berjalan, makan kadang-kadang sampai 10 tahun dia duduk kat situ je. Banyak kaunter-kaunter yang macam tu, kaunter-kaunter yang penny stock yang tak bergerak ni, banyak kan. Jadi bila tuan-tuan perempuan fikir nak buat, contoh yang saya bagi klasik example tadi tu kan, sama juga macam tanah lot Didi ni, beli murah. Memang murah kan. Kita nak buat rumah, purpose kita dah meet lah. Kata apa, kita dah nak beli tanah yang murah, lepas tu kita buat rumah. Jadilah aku buat rumah untuk aku duduk anak-beranak kan. Lepas tu bila dah duduk semua ni, dah naikkan rumah, dia ambil kira modal semua ni, lebih kurang daripada 80,000 katakan, total semua sekali dia punya tu kan. Lepas tu dia kata, tak apalah, lepas ni kalau misal kata ni pandai-pandai lah anak ni nak survive macam mana. Biasa orang fikir macam tu lah, anak ni nanti biar dia fikir sendirilah.
Kan nanti cucu ke apa biar dia orang fikir sendiri lah, ni kita fikir kita nak survive ni. Yalah betul, memang kita fikir kita nak survive. Kita tak fikir ke dalam katalah dalam tempoh beberapa tahun ke depan tu, mungkin setahun ke 2 tahun ke, tiba-tiba kerajaan kata saya nak kerajaan nak buat highway kat atas tanah ni. Kerajaan nak buat highway, jadi semua kawasan-kawasan ni kita kena clearkan. Kita clearkan. Lepas tu kita dah mula dah gabra dah, nak ambil pampasan macam mana ni kan, nama tak ada dalam grant, macam mana kita nak dapat pampasan kan. So claim balik dengan owner tanah tu, owner tanah ni pula kata apa pula nama dalam grant nama aku kan. Kenapa aku nak kena bagi pampasan yang kerajaan bagi pada aku pada kau? Dah mula dah kat situ dia dah mula kat sini kan. So masa tu barulah rasa nak menyesal. Menyesal pula aku beli tanah ni. Kalau dulu aku beli katalah modal 60,000 ni, aku dam bayar deposit 10%, betul aku buat loan dengan bank, dah selamat dah ada tanah yang ada geran apa semua kan. Lepas tu dah beli ni dah tak boleh nak claim pampasan dan sebagainya, tu yang jadi masalah. So dia dah mula menyesal dan mula menyalahkan semua orang. Termasuklah kita menyalahkan kita sebab kita tak mengingatkan dia. Itulah tu yang menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan. Bila kita tahu ni, kita sampaikanlah pada mereka, insyaAllah. So tu yang antara benda yang saya boleh kongsikan lah. So yang pertama, nama tiada dalam grant. Itu risiko yang pertama. Yang kedua, sukar untuk berjual beli. Kalau kita dah beli tanah tu daripada owner tanah sebelum ni, daripada si Polan ni tadi, salah seorang ingin menjual semula lotnya kepada orang lain, macam mana dia nak jual kan? Macam mana dia nak jual? Dia kena convince orang yang dia nak jual tu jadi, bahasa kasarnya, jadi mangkuk ayun macam dia jugalah. Jadi mangkuk ayun macam dia juga, sebab dia dah beli tanah lot lidi tadi kan. Sekarang ni aku dah terkena, aku beli tanah lot lidi ni, macam mana aku nak jual balik ni kan. Tak apalah, aku doa-doa lah jumpa orang yang mangkuk ayun macam aku juga. Dia terpaksa doa jumpa orang yang tak tahu menahu tentang tanah lot lidi ni kan. So dia nak jual, dia terpaksa cari orang yang tak tahu undang-undang, yang tak tahu selok-belok tentang tanah lot lidi ni, baru dia boleh jual. Kalau dia nak jual macam tu, jadi iklankan dalam Facebook ke, iklankan dalam mudah.my ke apa ke kan, susah lah dia nak cari penjual. Sebab sekarang ni kebanyakan orang dah aware tentang benda ni. Cuma mungkin ada setengah orang saja yang masih tak aware, dan dah kita sampaikan tu, menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan ilmu ni kepada orang lain. Jadi bila orang tu dah terima ilmu tu, dia pun takut lah nak beli kan. Jadi dari segi prosedur undang-undang memang tak ada consideration. Dia saya kata tak ada consideration. Macam mana you nak buat SPA? Macam mana you nak buat satu perjanjian jual beli untuk menjual sesuatu yang bukan you punya? Menjual sesuatu yang bukan ada bendanya, ada barangnya. You tak boleh nak jual tanah lot lidi ni, tak boleh nak jual sebab tak ada bendanya, tak wujud. Barang itu tak wujud. Kan? So SPA tu sendiri pun null and void. Bahasa undang-undang ni kita panggil sebagai null and void sebab consideration tu tak ada, tak wujud. Jadi macam mana kita nak transfer benda yang tak wujud? So itulah masalahnya. Sukar untuk berjual beli. Kita dah dapat tanah tu, nanti kita nak jual pada orang lain, memang tak boleh. Memang tak boleh. Kecuali kalau orang tu pun sama-sama tak berapa pandai macam kita juga masa kita beli dulu. Atau mungkin rezeki nak dapat tu lah. Tapi itulah, fikir balik kan, kita dah pernah ajar kat orang, kita dah nampak benda ni dulu aku dah tahu dah, benda ni tak bagus, aku beli ni aku dah terkena dengan si Polan tu, ni aku nak mendajal ke orang pula bila aku nak jual, dah kena ni, nanti orang tu sumpah seranah aku pula kan. Kita fikir macam tu je lah. Kita fikir macam tu je lah kan. Kalau kita fikir yang kita pun nak pedajal ke orang, nak kena ke orang tu, tahu-tahu lah nanti kat atas nanti menjawab lah kan. Di depan Allah nanti kita menjawab sendiri. Itu kita punya ni lah, tanggungan sendiri. So risiko yang ketiga, kesalahan langgar syarat tanah. Tahu tak tuan-tuan puan, dalam syarat kegunaan tanah untuk lot pertanian ataupun tanah-tanah pertanian ni, biasanya dalam tanah pertanian tu dia ada syarat kegunaan tanah. Syarat kegunaan tanah tu untuk pertanian. Dan ada dia tulis kat tu syarat nyata. Syarat nyata biasanya tulis untuk tanaman getah sahaja, ataupun dia tulis kat situ untuk tanaman kelapa sawit sahaja, ataupun dia tulis kat situ untuk tanaman kontan sahaja. Maksud dia bila pejabat tanah dah keluarkan geran tanah tersebut dan tertera syarat kegunaan tanah dia untuk pertanian dan syarat nyata untuk tanaman sekian-sekian pokok sahaja, maka adalah menjadi satu kesalahan. Satu kesalahan untuk kita membina rumah di atas tanah tersebut. Jangan main-main. Benda ni memang ada dinyatakan dalam National Land Code. Memang ada dinyatakan dalam Kanun Tanah Negara. So bila kita langgar syarat kegunaan tanah, sebenarnya kita dah melanggar undang-undang.
kita dah melanggar undang-undang. Apatah lagi kalau kita jual lot lidi dan kita benarkan pula orang yang beli tanah lot lidi ni tadi untuk bangunkan seberapa banyak lot yang ada tanah kat situ, bangunkan rumah kat situ. So benda tu sebenarnya dah melanggar syarat kegunaan tanah, dan anda boleh didenda kalau misal kata ada penguatkuasa daripada pejabat tanah datang dan sebagainya, dan dia pun boleh ambil tindakan untuk merobohkan rumah yang anda dah bina di situ. Okey. So baca kat situ, membina rumah di atas lot bersyarat pertanian adalah kesalahan serius seperti yang termaktub dalam Seksyen 125 Kanun Tanah Negara. Nanti boleh tengok balik Kanun Tanah Negara Seksyen 125. Anda akan dikenakan denda atau tanah anda boleh dirampas. Okay, so worst come to worst, anda kena halau dari tanah tu tanpa sebarang papasan pun, dan rumah tu akan dirobohkan. Itu yang jadi risiko yang paling orang kata apa, yalah tadi dah kira dah ROI aku lebih kurang 3 tahun aku dapat break even ni kan, 5 tahun aku dah untung, aku dah boleh jadi millionaire. So dah terbayang dah duit, dah terbayang beli Velfire lah, Hellfire semua dah terbayang kan. Tengok-tengok baru setahun duduk rumah tu, rumah dah siap, ada penguatkuasa pejabat tanah datang, adalah orang report apa semua kan, datang bawa bulldozer nak sodok tanah tu. Kan, ROI ke mana, Hellfire ke mana, semua tak ada dah kan. So sia-sia je lah kan. So kenapa nak kena ambil risiko macam tu So itulah fikir-fikirkan dengan masak-masak. Okay, alright. Risiko yang keempat, tiada pampasan jika ada pengambilan tanah. Okay, so kalau ada pengambilan tanah, katalah macam saya dah sebutkan tadi, kata nak buat highway ke dan sebagainya, kerajaan nak buat pembangunan ke atas tanah tu, jadi dia nak ambil tanah tu, bila kerajaan nak bayar pampasan, dia akan bayar kepada orang yang ada nama dalam geran lah. So yang ada nama dalam geran tu bukan nama anda, unfortunately kan, adalah nama sipolan-sipolan tadi. So jika kerajaan berhasrat untuk membuat pengambilan di atas tanah berkenaan, hanya pemegang amanah yang akan dipanggil untuk sesi pendengaran. Malah wang pampasan akan diberikan kepada pemegang amanah saja. Jadi kita ni tak dapat apa-apa lah kan, tak dapat apa-apa. Yang dapat pampasan tu orang yang namanya ada dalam geran tersebut. Okay, so itu risiko yang keempat. Okay, risiko yang kelima, tanah tidak boleh diwariskan jika ada kematian. Okay, macam mana kita nak wariskan? Kita nak wariskan benda yang kita wujud. Kita nak wariskan rumah ataupun tanah yang bukannya milik kita, on paper, atas kertas bukannya milik kita. So itulah, kesian anak-anak yang kita tinggalkan, isteri balu kita nanti. So mereka ni memang akan berada dalam keadaan yang paling-paling tidak pun mungkin mereka boleh terus duduk di situ selagi mana mereka tidak dihalau lah. Selagi mana mereka tidak dihalau, mereka bolehlah duduk di situ. Tapi kalau misalnya kata satu masa nanti ada tindakan yang diambil oleh mungkinlah waris pula, yang pemegang amanah tadi, si Polan tadi tu pun, katalah dah berlaku benda ni dah 20-30 tahun lah kita duduk kat situ kan. So pada masa tu katalah yang si Polan tu pun dah tak ada, dah meninggal. Yang ada tu anak dia. Anak dia pun dah tukar nama dalam geran tu, nama anak dia kan. Tiba-tiba anak dia kata, apa yang arwah ayah aku buat dengan kau dulu, dengan ayah kau, dah benda tu tak valid dah, sebab nama dalam geran ni dah tukar nama aku. So sekarang ni aku adalah pemilik yang sah untuk tanah ni, dan aku nak korang semua boleh keluar dari tanah ni. Aku nak buat apa-apa yang dia nak buat lah kat atas tanah tu kan. Dan kita tak boleh nak claim balik kita punya hak kat atas tanah tu, sebab memang pada hakikatnya kita tak ada hak apa-apa pun kat atas tanah tersebut. Kita tak ada hak apa-apa, tak ada dokumen, tak ada hitam putihnya. Jadi kita boleh diusir dan boleh dihalau begitu saja oleh tuan tanah yang baru. Okay? Dan kita, itulah yang kita kesiankan. Okay, katalah kita nak wariskan tanah tu, nak bagi kepada anak dan sebagainya. Jadi benda tu memang tak boleh dibuat sebab tak ada hitam putih yang kita boleh wariskan. Kita pergi ke pejabat tanah, katalah kita nak buat urusan harta pusaka. Urusan harta pusaka, tuan-tuan perempuan kena faham, kalau pusaka yang bernilai 2 juta dan ke bawah, kita pergi ke pejabat harta pusaka kecil. Pejabat harta pusaka kecil ni dekat mana-mana pejabat tanah pun ada, dekat pejabat tanah dan daerah. Okay? Jadi kalau kita pergi ke pejabat tanah, pejabat tanah akan minta kita isi borang yang dipanggil borang A. Borang A untuk harta pusaka kecil. So kita isilah borang A tu. Isi borang A, nama si mati, nama kita sebagai pewaris dan sebagainya kan. Tiba satu kolom tu, dia suruh letakkan harta tak alih. Harta tak alih ni maknanya tanah lah. Harta tak alih. Jadi kita kena letakkanlah maklumat kat situ kan. Lepas tu dia suruh kita lampirkan dokumen-dokumen sokongan yang nak membuktikan yang tanah tu adalah milik arwah si mati.
Okey, jadi salah satu daripada dokumen yang diperlukan adalah salinan geran ataupun carian rasmi. Carian rasmi tanah tersebut. Okey, so kita dah dengan gigihnya tulis. Okey, isilah borang A tu, masukkan harta pusaka yang ditinggalkan untuk harta taklih ni apa benda dia. Lot number sekian-sekian semua kan. Okey. Lepas tu bila tengok alamak nak kena letakkan lampiran nombor geran. Kan? Kita pun pergilah buat carian. Dan nombor geran kita tak ada salinan geran tu. Kita pun pergilah buat carian rasmi kat pejabat tanah. Bayarlah RM50. Bayar RM50, keluarlah print out carian rasmi tersebut. Dan kita pun tengok, carian rasmi ni asal nama ni nama sipolan-sipolan, bukan nama ayah. Kan? Dan kita pun tak apalah, kita tengoklah pejabat tanah cakap macam mana nanti. Kita pun lampirkanlah carian tanah tu dekat borang A yang kita nak hantar ke pejabat tanah untuk urusan harta pusaka tadi tu. Sampai dekat pejabat tanah, awal-awal lagi pejabat tanah kata tak boleh encik. Nama dalam carian mestilah nama tanah tu milik arwah, milik si mati. Kalau nama dalam ni nama orang lain, sah-sah tanah ni bukan tanah milik arwah. Okay, jadi tak boleh nak dipusakakan, nak buat urusan harta pusaka tu sebab tanah tu bukan milik dia. Dah kena ceramah pula dengan pejabat tanah. Pejabat tanah pun sekolahkan anda lagi sekali kan, beritahu ni bukan anda lah, maknanya dulu mungkin yang silap tu arwah yang meninggal kan, ayah yang silap beli tanah apa ni Lot Lidi tu so sekarang ni anda pun dah tahulah. Okay, ayah dulu beli tanah Lot Lidi rupanya tak ada geran nama dia kan. So bila dah ada nama apa semua ni, barulah kita tahu dan kita sedar benda tu, dan kita tak boleh nak claim lah benda tu sebagai harta pusaka. Bukan harta yang ditinggalkan oleh arwah. Sebab tu kita tak boleh nak tuntut benda tu di bawah pusaka. Right? Okay, kita baca kejap soalan-soalan yang dah ni. Ramai yang dah tanya soalan ni, bagus-bagus. Waalaikumsalam Tuan Hartanah Kuantan. Okay, future value masalah sikit. Yes, betul. Future value masalah sikit. Bukan masalah sikit, masalah banyak tu Tuan Budiman. So Irfan Daud, tanah tu akan terbiar ke? Maksudnya Lot Lidi ni tak ada pemilik. Kalau nak guna untuk pertanian, macam mana nak beli tanah tu? Okay, first come to persoalan utamanya sekarang ni kan, kalau katalah you all nak beli tanah, yang saya nak fokuskan sekarang ni, sharing saya untuk pagi ni adalah yang paling utama you all kena faham, nak beli tanah pastikan ada geran individu untuk tanah yang you all nak beli. Itu je fokus utamanya. Kita tak payah nak cerita lah tanah tu ada geran kongsi ke, tanah tu tak ada geran kita beli Lot Lidi ke. Tak payah pening-pening kepala. Tak payah pening-pening kepala. Yang penting saya nak beritahu kat sini, tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan belum beli, jangan beli. Jangan beli. Kalau nak beli juga, pastikan geran individunya dah ada. So kalau tengok balik yang Irfan tanya ni, tanah tu tak terbiar. Tanah tu tak biar. Kalau katalah kita dah terbeli, ni cerita ni mungkin Irfan beritahu ni dah terbeli lah kot. Kalau nak guna untuk pertanian, macam mana nak beli tanah tu? Katalah tanah tu dah terbeli. Dah terbeli, nak usahakan boleh, tapi risiko lah. Kita usahakan, mungkin kita tanam tanaman yang ni ke, getah ke apa kan kat atas tanah tu kan. Kita dah beli benih apa semua, tapi dalam masa yang sama, bila kita dah usahakan, kita kena faham lah risikonya. Bila tiba masa dan saatnya tanah tu nak diambil balik ataupun ada tindakan yang nak dibuat oleh tuan tanah tu sendiri ke apa ke, dia boleh buat lah, sebab tanah tu bukannya milik kita secara on paper, atas kertas. So kata apa, kita ni nak ditaktifkan sebagai pemilik, bukan pemilik. Kita ni tak boleh dipanggil sebagai pemilik pun, sebab kita cuma pegang sesuatu berdasarkan kepada yang kita panggil surat ikatan tu lah, yang kita panggil surat deed of trust tu tadi. Dan sangat-sangat berisiko lah kalau kat situ. Alright, saya ada klien nak jual tanah bahagian dia, tapi dalam geran tu dah banyak nama, sedangkan banyak rumah telah didirikan dalam geran tersebut. Bagaimana saya nak urusan bahagian first gini, risiko bila beli tanah. Yang si kasih tanya ni saya percaya ni untuk yang berkongsi geran lah. Dia bukan Lot Lidi, dia kongsi geran. Kongsi geran ni, satu isu yang paling utama sekali adalah kedudukan tapak rumah tu. Tuan-tuan perempuan bayangkan tanah geran sekeping. Sekeping geran. Katalah keluasan total semua sekali tanah tu adalah 2 ekar.
tanah tu 2 ekar. Dalam tanah 2 ekar tu, katalah nama yang ada dalam geran tu ada 10 orang berkongsi satu geran. Seorang pegang 1/4, seorang pegang 1/5. Tengoklah dia punya pecahan-pecahan tu macam mana, kan? Isu dia yang paling utama sekali adalah macam mana kita nak tentukan kedudukan lot orang yang A ni, lot orang yang B ni, lot orang yang C ni, macam mana kita nak tentukan? Sebab geran dia memang geran sekeping, kan? Geran tu memang geran sekeping dan berkongsi dengan orang lain. Mungkin awal-awal dulu mereka ni adik-beradik, kan? Adik-beradik ni maksud dia daripada awal lagi mungkin ayah dia ni dah bagi tahu, ayah tinggalkan kamu dengan tanah sekeping ni berkeluasan 2 ekar untuk kamu bahagi-bahagikan 10 orang. So dengar ni, abang yang sulung, awak punya tanah dekat sini. Adik yang tengah kat sini, adik yang nombor 3 kat sini, yang nombor 4 kat sini. So ayah dah pecah-pecahkan, dia dah bagi-bagikan. Daripada awal tu lagi memang dah ni lah. Right. Hakikatnya, bila anda nak beli tanah daripada orang yang memang yang dah duduk situ daripada awal. Katalah sekarang ni klien Kasih ni, dia sebagai penjual, dia dah duduk rumah tu, dah duduk kat atas tanah tu daripada awal, yang dah dianugerahkan ataupun dah hibahkan kepada dia oleh dia punya ayah. So dia dalam keadaan yang dia faham, dia tahu kedudukan tanah tu memang ayah dia dah sebutkan dulu, tanah tu memang kat sini, kan? Tanah tu memang kat sini. Cuba bayangkan kalau katalah kita dah jual, dah berjaya cari pembeli. Pembeli tu pun dah beli tanah tu. Pembeli ni pun dah diceritakan oleh si penjual ni tadi. Ini sebenarnya kedudukan tanah ni berdasarkan kepada muafakat. Kami adik-beradik dah diberitahu oleh ayah. Dah bermuafakat. Memang kedudukan lot tanah kami ni memang dah disusun macam ni. Jadi kita pun belilah tanah tu, kan? So bila kita dah beli, kita dah duduk kat rumah tu, kita dah duduk atas tanah tu, kita duduk ni, kan? Katalah sampai satu masa yang bermuafakat ni tadi, adik-beradik, abang Long, abang Ngah, apa ni semua, Alang apa semua ni, kan? Semua ni dah tak ada dah. Semua dah meninggal. Semua dah meninggal, yang tinggal hanyalah cucu-cucu ataupun anak-anak mereka saja. Yang mana anak-anak mereka ni tak tahu menahu tentang perjanjian ataupun dia punya what we call arrangement yang dah dibuat oleh atuk mereka dulu dengan bapa-bapa mereka ni dulu. Dan datanglah satu mungkinlah budak nakal ni, cucu yang ada yang tinggal ni, budak nakal seorang, dia kata, aku ni belajar undang-undang, dalam undang-undang geran macam berkongsi macam ni, kita sepatutnya, kan, tak boleh nak menentukan kat mana tanah orang, lot dia kat sini, lot dia, sebab memang kita berkongsi geran, lot kat situ sebenarnya siapa yang patut tentukan. Kita patutnya, kita orang kata tak adil lah kalau misalnya kata Pak Long dapat rumah yang depan, yang si bongsu ni dapat rumah yang paling belakang sekali, kan, dekat dengan hutan pula tu, kan. So katalah yang mempersoalkan ni cucu pada yang bongsu tadi tu, cucu pada yang bongsu tu, dia yang bersuara, kata tak adil ni sebenarnya ni, kan. Tanah ni sepatutnya bila nama kita berkongsi geran ni, semua dapat hak sama rata. Semua dapat hak sama rata. Tak bolehlah rumah aku yang paling hujung sekali, kan. Sebab aku pun dapat 1/5 bahagian juga daripada rumah ni, kan, daripada tanah ni, kan. So berlaku pertingkahan. Berlaku kita ni pula yang beli ni, kan, yang kita beli, katalah kita beli daripada yang nombor 3, kan. So ni yang beli ni macam mana cerita pula, kan? Dia dah bertingkah, dah masing-masing dah ni. Sebab apa? Dalam kedudukan lot yang banyak-banyak tu, yang ada 10 lot tadi tu, dalam geran yang berkongsi ni tadi, siapa-siapa pun boleh mempersoalkan kedudukan tanah dia tu kat mana. Sebab tak ada, orang kata satu what we call undang-undang yang mengehadkan ataupun yang menentukan kedudukan tanah dalam lot tersebut tu kat mana, selain daripada dia buat pecah geran. Kalau dia buat pecah geran tu lain cerita, sebab geran dia dah asing-asing, kan. Sekarang ni berkongsi geran daripada 10 orang tu, semua kongsi geran yang sama. Tu yang masing-masing bertelagah, yang ni nak depan, yang ni nak belakang, yang ni nak mungkin nak tengah-tengah, kan. So dah pening dah kat situ. So itu antara risiko yang ada lah. Jadi untuk menjawab soalan Kasih ni tadi, mungkin
kena ceritakan lah Okey, kita sebagai seorang perunding hartanah ni, kita kena cerita pada klien, okey, risiko dia macam ni tuan, okey, macam ni sini kalau tuan beli, okey, macam yang saya ceritakan ni lah nanti bila katalah ada masalah dan sebagainya, yelah mungkin kita rasa alamak, kalau aku cerita ni kantor ya, macam mana orang tu nak beli dengan aku kan, macam mana nak close deal ni kan, dah mula dah fikir nak ni kan. Tapi itulah bagi saya, kalau kita tak ceritakan pada dia tak tahu tentang hal tu, takut nanti kemudian hari baru dia tahu dan dia menyalahkan kita pula, tak bercerita benda tu dengan dia. Jadi kita kena ceritakan benda tu secara telus lah. Bagi saya lah, kalau saya sebagai pengamal undang-undang, memang saya perlu ceritakan secara telus. Semua benda saya kena beritahu, risiko yang terlibat, dan dia kena fikirkan sendirilah. Dan bila dah dengar tu, dia rasa macam, okey tuan, macam mana? Tuan rasa okey ke tidak? Kalau tuan rasa okey, nak teruskan juga, jadi kita boleh uruskan lah, kita teruskan. Tapi itulah tuan kena faham, apa yang saya dah ceritakan itu antara risiko-risiko yang ada lah untuk tanah tersebut. Tanah ni jangan risau, memang ada gerannya, cuma tuan kena berkongsi. Yang pegang geran original tu adalah sekian-sekian. Tuan cuma boleh pegang photostat geran saja, dan tanah macam ni tak boleh nak buat loan, tak boleh nak buat pinjaman dengan bank, sebab geran berkongsi. Jadi risiko dia macam tadi yang saya sebutkan lah, tak boleh nak buat apa tu urusan nak tentukan kedudukan tanahnya kat mana, lepas tu bila nak buat apa tu pinjaman dengan bank pun tak boleh, nak buat pindah milik nanti tu mungkin nak jual balik pun, orang yang nak beli tu pun dia kena faham situation tu, dia beli berkongsi geran dengan owner-owner yang lain. Jadi tu yang tuan kena akur lah dengan risiko tu. Kalau tuan rasa nak beli, dan itulah risiko yang tuan kena tanggung. So kalau dia kata okey, tak ada masalah, aku nak tanggung risiko ni, buat sini booking form, tanya je lah, bagi kat dia kan. So dia dah tahu, tak apalah, terpulang pada dia nak beli kan. Okey, bagi pembeli boleh masuk caveat ke, i.e. caveatable interest? Okey, macam mana nak masuk caveatable interest? Kalau caveatable interest ni, kita mesti ada satu transaction, satu transaction yang mana ada dokumennya. Okey, kalau katalah kita sebagai pemberi pinjaman, kita ada SPA. Ada SPA kan? Pemberi pinjaman kita ada loan agreement, ataupun kita ada what we call letter offer. Macam bank dan sebagainya kan. Kalau kita sebagai pembeli, kita ada SPA. Kalau dalam kes macam ni, saya tak tahulah kalau misal kata orang tu dia buat SPA dia sendiri, tapi kalau dia pergi ke mana-mana firma guaman, firma guaman yang memang arif tentang hartanah, dia tak akan buat SPA untuk kes-kes lot lidi macam ni. Okey, kalau ada juga lawyer yang buat untuk apa ni lot lidi macam ni, tuan-tuan perempuan harus berhati-hati, sebab tak tahu lawyer tu lawyer yang betul ke, ataupun main iktiraf diri dia sebagai lawyer je. Sebab kalau ikutkan tak boleh. No consideration at all. Macam mana dia nak buat SPA sedangkan tak ada consideration di pihak penjual untuk jual dia punya bahagian tu, nak jual dia punya lot tu. Jadi caveatable interest must have at least ada dokumen untuk support sebagai alasan kenapa orang yang nak masukkan caveat tu nak masukkan caveat. Okay, so biasanya lah dalam kes yang macam ni kena ada SPA lah. Tapi kat sini SPA di mana? Katalah sampai kat pejabat tanah. Okay, kita satu lagi caveatable interest ni, jangan lupa tuan tanah tu sendiri, kalau dia rasa dia ni affected by the caveat entered by third party tadi, dia boleh mohon kepada pejabat tanah untuk buang caveat tu, untuk apa tu dia panggil batalkan caveat tadi tu. Dia boleh memohon kepada pejabat tanah. Cara nak memohon tu adalah borang yang tertentu dia boleh submit ke pejabat tanah, dan pejabat tanah akan panggil sebagai inquiry, dia panggil dia akan buat inquiry, dia akan panggil orang yang memasukkan caveat tu tadi. Okay, dan pada masa itulah yang kita ni burden of proof, dia panggil burden of proof, ataupun bebanan untuk untuk membuktikan tu terletak kepada kita sebagai orang yang memasukkan caveat tu kan. So kita nak letakkan beban bukti tu macam mana kan. So caveatable interest kita untuk masukkan tu, katalah kita tak ada SPA, tak ada apa, macam mana kita nak tunjukkan benda tu kan. So bagi saya lah macam Tuan Bidiman ni, kalau dia nak masukkan caveat, owner tanah tu pun bila-bila masa dia boleh mohon kepada pejabat tanah untuk batalkan caveat tersebut. Jadi no point juga kalau nak masukkan caveat pun. Okay, pernah terbaca tanah pertanian, tanah revolusi hijau. Apa maksudnya coach? Alamak, saya nak kena buat research dulu ni Tuan KS, saya tak pernah tengok pula tanah revolusi. Mungkin ada kena-mengena dengan ni lah kot, dengan apa tu Felda punya ni ke, tak pastilah saya nak kena check dulu. Minta maaf ni Tuan Budiman dah beritahu dah ni. Revolusi hijau ni tanah kurnia ada konsen. Okay, so mungkin tanah kurnia ni daripada kerajaan negeri lah. Tanah kurnia daripada kerajaan negeri.
kerajaan negeri bagi untuk tujuan-tujuan tertentu lah. Kadang-kadang mungkin lah orang ni, biasanya yang dapat tanah kunia ni orang yang mungkin kerja kat pejabat tanah, sebagai tanda terima kasih, kerajaan negeri pun bagilah kepada dia. Banyak yang kerja kat pejabat tanah. Macam saya dulu orang Johor pun ada juga yang apa ni, kawan-kawan apa ni, ayah saya yang kerja kat pejabat tanah. So saya nampak okey, dia dapat tanah kunia dan sebagainya. So kita tahulah maknanya dia akan dianugerahkan tanah tu dan dia ada syarat-syarat tertentu. Kegunaan tanah tu untuk apa dan sebagainya, memang ada syarat-syarat tertentu lah. Okey, okay, terima kasih Tuan Budiman. Okay, so apa ni, Nur Jannah. Okay, saya ada klien nak jual tanah. Kalau dalam satu grant ada 2 nama dan 1 nama pemegang amanah. Okay, tanah sawit, Rizab Melayu, tanah pertanian dan leasehold. Semua sepakat nak jual tanah tu. Tak ada masalah kan coach? Adakah ini dikira kongsi grant? Kena beli cash ke tanah ni? Okay, tak. Dia macam ni, pemegang amanah ni biasanya akan apa ni, berlaku sekiranya pemilik asal tu dah meninggal. Dia panggil orang tu sebagai what we call apa tu, kena selidik lah, kena selidik, tanya balik dengan yang pemegang amanah ni, siapa nama orang yang pemegang amanah tu. Mungkin Nur Jannah boleh contact dia, tanya dengan dia, boleh tak saya dapatkan maklumat kenapa tuan ni diberi apa ni, tanah ni sebagai pemegang amanah. Okey, biasanya disebabkan pusaka lah. Biasanya lah disebabkan pusaka. So bila kita apa tu, jadi pemegang amanah ni, contoh macam katalah masa arwah apa ni, ayah kita yang asalnya memiliki tanah tersebut meninggal, kita akan buat permohonan untuk mentadbir harta pusaka. Bila nak tadbir harta pusaka ni pula, biasanya katalah adik-beradik kita ada 5 orang. Adik-beradik kita ada 5 orang. Dan mungkin pada masa tu adik-beradik kita ni ada yang belum dewasa. Belum dewasa dan belum cukup umur lagi lah kan. Dia apa ni, masih lagi tak cukup umur, jadi nak bagi atas nama dia tak boleh. Nak bagi atas nama dia tak boleh. Jadi kita ni dilantik sebagai pemegang amanah untuk menjaga amanah untuk adik kita yang belum dewasa ni lagi. So mungkin berlaku macam tu juga. So dari segi apa ni, nak menjawab soalan Jannah tu, mungkin kena check dengan pemegang amanah tu, dia memegang amanah tu atas apa tu, dasar apa. Kalau misalnya kata dia ni sebagai pemegang amanah untuk harta pusaka, tak ada masalah, boleh. Cuma untuk kes-kes yang melibatkan pemegang amanah ni, dia ada satu prosedur yang dipanggil konsen. Dia kena dapatkan kebenaran untuk menjual daripada pejabat tanah ataupun daripada pejabat harta pusaka tu dulu. So bila dah dapat kebenaran untuk menjual, dah keluar perintah yang dia boleh menjual harta tanah tersebut, barulah dia boleh tanda tangani dokumen untuk buat pindah milik. Tu je halangan yang kena ni lah. Selain daripada apa ni, sekatan kepentingan apa yang ada atas geran tu lah, kena tengok apa sekatan-sekatan kepentingan yang ada lah. Kalau leasehold, dia memang ada sekatan kepentingan macam yang saya cerita. Biasanya tanah-tanah leasehold ni kena dapatkan konsen. Konsen kat sini ada 2 lah maksud saya. Konsen yang pertama untuk dapatkan perintah kebenaran menjual daripada pejabat atau pusaka kecil, ataupun daripada mahkamah tinggi. Dia tengok kepada nilaian tanah tu. Kalau nilai tanah tu berharga 2 juta dan ke bawah, maka permohonan untuk menjual semula tu kita buat di pejabat harta pusaka kecil. Kalau nilai tanah tu melebihi 2 juta, dia kena pergi ke mahkamah tinggi untuk urusan probate. Dia bagi probate. So berbalik kepada benda yang Jannah tanya tu, maknanya kalau katalah kita nak buat urusan kata apa, penjualan tu, tak ada masalah, boleh. Dalam SPA, lawyer yang buat SPA tu dia kena buat perjanjian jual beli tersebut tertakluk kepada apa yang dipanggil condition precedent. Condition precedent. So dia kena ada syarat-syarat tertentu yang penjual kena comply, kena patuh dulu, barulah pindah milik tu boleh didaftarkan di pejabat tanah. So untuk preparation of S&P tu tak ada masalah, boleh prepare. Boleh prepare. Dan kalau katalah Jannah sebagai agent, Jannah nak minta dia sign apa tu, borang apa tu, OTP pun boleh, tak ada masalah. Boleh sign OTP sekarang. Sekarang nak jumpa tengah PKP, mungkin lepas habis PKP lah kot. So boleh jumpa dan boleh minta dia sign booking tu, dan dia boleh bayar lah untuk earnest deposit dan sebagainya. Dan dia boleh tanda tangan ni dokumen tersebut. Cuma proses SPA tu nanti, tu yang saya kata tadi, proses SPA tu dia kena ada condition precedent, dia kena comply dulu dengan condition precedent tu, barulah boleh kata apa, daftarkan pindah milik tu kepada nama buyer lah. Dalam OTP Jannah tu kena mention tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pejabat tanah.
Okay, maksud saya dekat situ, kalau kita tak tulis dalam OTP tertakluk pada syarat-syarat tu, bahaya. Sebab apa? Takut nanti bila katalah syarat tu tak lepas dan sebagainya, duit yang dah dibayar oleh pembeli kepada agensi tu, kita bermasalah pula nak pulangkan balik kalau benda tu tak materialize lah. Dalam kes macam ni, dia boleh buat pinjaman. Cuma tanah ni tanah pertanian kan. Tanah pertanian kena tengok lah margin of financing tu biasanya dalam 70% je. 70% dia tak boleh dapat 90% macam beli rumah. So kena check balik dengan bank lah dia punya margin of financing tu macam mana. Tapi itulah dalam OTP tu jangan pastikan kena tulis syarat-syarat. Kalau sekiranya kelulusan daripada pejabat pusaka dan juga kelulusan daripada pejabat tanah tidak dapat dikeluarkan, maka penjual akan pulangkan balik earnest deposit tu kepada pembeli. Kena tulislah, kena protect pembeli dekat situ. Okay. So clear ke Jannah? Kalau tak clear boleh tanya balik lah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, kita teruskan lah. Ni baru slide yang ni risiko yang kelima. Ada satu lagi risiko yang saya nak highlightkan kat sini. Okay. So risiko yang keenam, pemegang amanah meninggal dunia. Okay, ini pun kita risau juga tanah lot lidi ni. Kalau katalah yang tadi yang cerita apa yang saya dah bagi example tu kan, pemegang amanah tu pula yang meninggal. Okay, yang meninggal betul anak dia kerek semacam lah tu kan. Dah lah tak tahu apa-apa, betul nak kerek pula, nak belagak kata tanah tu tanah dia seorang kan. So tu jadi masalah tu kan. Jika pemegang amanah meninggal dunia, memang mereka boleh melantik pemegang amanah yang baru tapi prosedurnya bukanlah semudah seperti mana yang disangka lah, akan ada ketentuan dan sebagainya lah. So klasik example yang saya boleh bagi tahu kat situ, yang sebenarnya pemegang amanah yang kita dah namakan dalam geran tu, kalau dia meninggal, sah-sahlah waris dia akan mohon untuk dapatkan harta pusaka tersebut kan. Dan kalau mereka berniat jahat, mereka boleh je kata no such thing as previous agreement between my father dengan you all semua kan. Why must I honour whatever has been agreed between you and my father, because he has passed away, no longer here kan. Dah tak ada, dah tak wujud dah, dia dah meninggal kan. So tanah ni I nak ambil semua. Sebab pusaka tu letak daripada nama ni, so kita boleh lah kata buat tuntutan tu, saya nak you all keluar dari tanah ni kan. So tengoklah macam mana kan. Tengok betapa jahatnya orang yang ada dalam dunia apa ni kan. Kita tak tahulah macam mana keadaan tu nanti kan. So itu antara risiko-risiko yang ada lah, yang tuan-tuan perempuan perlu hadapi dan mungkin perlu fahami di situlah. Okay, ada apa-apa soalan lain? Kalau tak silap di Selangor, surat ikatan amanah dah tak recognize untuk urusan jual beli lot lidi. Memang kalau ikutkan bukannya masalah kat Selangor je Tuan Budiman, kat mana-mana pun. Kalau ikutkan dari segi undang-undang tu pun, dari segi undang-undang surat ikatan amanah tu, kalau kita, dia sebenarnya benda yang nak menghalal, matlamat menghalalkan cara, ni yang dipanggil matlamat menghalalkan cara ni. Matlamat kita nak mengawal keuntungan, jadi apa cara yang kita gunakan tu, kita boleh consider benda tu valid. Sedangkan dari segi undang-undang, kalau kita nak buat apa-apa kontrak sekalipun, macam yang saya beritahu tadi lah, kontrak tu mestilah memenuhi elemen-elemen dia. Salah satu elemen dia adalah consideration ataupun balasan di situ. Bila tak ada balasan, tak ada consideration, kontrak tu sendiri, agreement tu sendiri adalah null and void kan, tak boleh dipakai. Jadi tak kira lah sebenarnya kalau di Selangor ke di mana-mana sekalipun, sebenarnya kedudukannya memang dah jelas. Dari segi undang-undang memang dah jelas macam tu. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau katalah tuan-tuan perempuan dah terbeli, semalam ada yang tulis dalam komen Facebook saya tu, macam mana tuan, saya dah terbeli tanah lot lidi ni, macam mana nak buat? So nasihat saya lah, tuan-tuan perempuan kena faham, kalau dah terbeli tanah lot lidi dan memang orang kata dalam keadaan sekarang ni, tuan-tuan perempuan memang dah tak ada duit dah, itu je lah tanah yang ada, duit yang ada untuk beli tanah tersebut. Cuba bincang balik dengan owner tanah tu. Bincang balik dengan owner tanah tu, saya ni sebenarnya dalam keadaan yang terdesak, saya nak beli tanah dekat tempat lain sebab saya rasa saya nak kena pindah ke tempat lain lah, saya tak boleh nak duduk kat sini lah. Jadi boleh tak kalau tuan beli balik tanah ni daripada saya? Cuba bincang balik dengan dia. Kalau katalah dah naik rumah, dah cantik dah rumah pun, dah elok apa semua kan, so risiko nak duduk kat situ, dan dalam masa yang sama kita rasa macam yelah kita pun dah tak ada modal nak beli rumah lain apa semua, tak ada kan.
itulah, dalam keadaan macam tu mungkin tuan-tuan perempuan kena akur lah dengan keadaannya. Kalau misalnya kata berlaku masalah-masalah yang saya sebutkan tadi tu, jadi kita terpaksa berpindah dari situ dan kita terpaksa kata apa, menghadapi risiko tersebut jugalah kan. Tapi kalau ada option yang boleh jual balik, dan bincang balik dengan owner tu. Sebab kalau saya nak nasihatkan satu menjual pada pihak ketiga, orang lain, nanti kan kita ambil orang lain tu menjadi kata apa, penyelesai masalah kita pula kan, dan benda tu akan mendatangkan ketidakadilan pula pada orang yang beli tu pula. Jadi saya tak syorkan lah untuk jual kepada orang lain. Jadi better jual balik kepada owner tanah tu sendiri, ataupun pemegang amanah yang namanya ada dalam geran tu. Cuba bincang balik dengan dia lah, tanya dia macam mana. Kalau dia kata okey, dia setuju, dan buatlah hitam putihnya. Kena buat hitam putihnya, beritahu ada ni, dan kalau boleh minta dia bayar benda tu lamsam lah. Janganlah minta bayar kejap. Bayar staggered payment lah, 3 kali bayar. Bayar mula-mula RM5,000, lepas tu bayar lagi RM20,000, lepas tu bayar lagi RM20,000. Jangan macam tu, bahaya sebab kita tak tahu kadang-kadang dalam keadaan, kalau kata dia minta juga ni, dan beritahu dengan dia lah, saya tak ada apa-apa tuan ada nama dalam geran saya ni tak ada apa-apa. Kalau saya tak jual dengan cara cash ataupun dengan cara lamsam macam ni, saya risau sebab saya tak pegang apa-apa. Saya tak pegang apa-apa. Jadi itulah nasihat saya. Kalau dah terbeli dalam keadaan yang macam tu, bincang balik dengan owner. Mungkin tawarkan pada dia untuk kita jual balik pada dia lah. Okay, so tu antara option yang ada. Okay, kalau yang belum beli dan kalau dah tahu cerita macam mana yang saya dah ceritakan tadi tu, sebaik-baiknya hindarkanlah, tuan-tuan perempuan, hindarkanlah daripada membeli tanah lot lidi macam ni. Okay, so banyak apa tu benda yang tak baik daripada yang baik. So jangan fikir nak buat short term gain. Beli penny stock, beli yang setengah sen punya saham, tunggulah kau 10 tahun kat situ tak naik-naik harga saham tu kan. Dah mula dah menyumpah semua orang. Ni lah Coach Isaac ni suruh beli saham. Yelah, memanglah kita suruh beli saham, tapi bukan suruh beli penny stock tu kan. Saya tak pernah pun suruh beli penny stock ke apa. So itulah kena faham dengan ROI dan sebagainya kat situ. Okey, kebanyakan tuan tanah Melayu, Rizab Melayu, JV pemaju Chinese. Okey, kalau JV ni kita panggil dokumen JV agreement tu, dia couple together dengan power of attorney. Power of attorney ataupun surat kuasa wakil, dia berbeza sikit. So yang Tuan Ismadi beritahu tu, dari segi JV biasanya dia akan buat PA holder tu yang akan buat proses untuk pecah geran. PA holder dia akan buat proses untuk pecah geran. Okay, so bila nak buat proses untuk pecah geran, walaupun dia Rizab Melayu, tak ada masalah Tuan Ismadi. Nak buat pecah geran untuk Rizab Melayu tak ada masalah, boleh. Cuma dia kena tukar syarat kegunaan tanah daripada tanah pertanian kepada tanah pembangunan dulu. Tu dia kena buat first thing. First thing first yang dia kena buat adalah tukar syarat kegunaan tanah. Kalau masih tanah pertanian, tak boleh. Tak boleh nak buat pecah geran. So kena buat tanah tukar daripada status tanah pertanian kepada tanah pembangunan dulu. Dan baru dia boleh buat pecah geran, dan dia boleh teruskan untuk jual kepada ni lah. Dan PA holder tu, yang jadi pemegang power attorney tu, dia yang boleh uruskan benda tu. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti saya akan ceritakan pula tentang PA ni, tentang power attorney. Dulu saya pernah tulis dalam saya punya Facebook. Kalau mungkin tuan-tuan perempuan baru je join Natan anda punya page ni, tahun lepas lah, tahun lepas kita bulan 10 kot, saya ada buat panjang lebar, saya ceritakan tentang power attorney punya cerita ni. Dan mungkinlah dalam siaran live ni nanti insyaAllah saya akan kupas juga tentang power attorney, apa yang anda perlu tahu. Power attorney ni pun ada benda-benda yang membahayakan juga. Jangan orang kata apa, mudah-mudah kita enter into power attorney punya agreement kalau kita tak faham clause tu. Okay. Right. Lot lidi ada SMP ke? Dia tak ada SMP. Biasanya SMP yang digunakan tu, kalau ada pun SMP tu tak valid. Kalau kita fight pergi mahkamah pun tak guna. Sebab itulah macam yang saya beritahu tadi, dia tak ada consideration tau. So Dr. Narimah, kalau come across kes-kes yang mana, itulah saya nasihatkan lah, kadang-kadang kita ni sebagai pejuang tanah, sebagai seorang perundingan tanah ni, kita kadang-kadang terlepas pandang yang kita nampak kat situ, owner tanah tu dah nak lantik kita. Kita pun dengan mendabik dadanya cakap, aku dapat eksklusif listing ni, owner tanah ni nak jual lot lidi dia. Kau dengan bangganya pergi declare satu dunia, kata ni owner tanah ni nak jual lot lidi dia kan. So dia bagi eksklusif listing pula kat tuan-tuan perempuan kan. Okay, so bila dah tahu benda ni, you all dah tahulah sebenarnya bila nak jual lot lidi ni, kita letakkan diri kita tu dekat buyer-buyer yang beli ni.
Letakkan diri kita pada buyer-buyer yang akan beli tanah-tanah lot leading ni. Macam mana keadaannya? Risikonya saya dah sharekan, ada 6 risiko tadi. Kalau tuan perempuan masih lagi dalam keadaan yang mementingkan komisen, yang mungkin mementingkan penjualan tu untuk dapatkan orang kata apa, rezeki, nak saran, nak bini dan sebagainya. Jadi itulah, fikirkan jugalah apa implikasinya kalau kita dah jual tanah ni kepada orang yang beli tadi, tanpa menerangkan dengan jelas kepada mereka risiko yang mereka bakal hadapi, dan mereka menyalahkan kita pula di kemudian hari sebab dah terbeli dah tanah lot leading yang dijual oleh kita. Apakah perasaan mereka nanti dan macam mana kita nak menjawab ke atas sana. Jadi itulah saya fikir sebaik-baiknya elakkan. Kalau dapat exclusive listing macam tu pun tak apalah. Ini biarlah dos yang tak ada rentek tu, yang broker-broker haram tu nak buat tak apa. Kita tak dapat rezeki kat situ pun tak apalah. Kita ambil rezeki yang kita senang nak berhadapan dengan Allah nanti, senang nak menjawab apa-apa segala pertanyaan tu senang. Kita tak ada masalah dengan orang lain, orang tak kecam kita, lagi bagus macam tu. So saya boleh nasihatkan kalau tuan-tuan perempuan eloklah hindarkan daripada jual transaksi yang melibatkan lot leading macam ni. Bukan bangga kot, seram tahu pun tak apa kan. Nak tanya luar topik sikit, kalau tanah kediaman nak tukar kepada komersial, berapa lama prosesnya? Tanah kediaman nak tukar komersial, proses tu bergantung pada ni permohonan kita buat kat pejabat tanah. Kita nak tahu berapa lama tu kena tengok. Kena tengok tanah tu, dia punya tanah tu kat mana. Biasanya proses daripada yang saya pernah dengar, saya pun tak pernah uruskan untuk tukar tanah, untuk syarat kegunaan tanah ni saya tak pernah uruskan. Kita jangkakan lah, kalau katalah semua urusan, kalau daripada pertanian, yang Dok tanya ni daripada kediaman kepada komersial kan, so yang tu saya tak ada idea langsung berapa lama tempoh dia, sebab dia memang totally different angle kat situ. Tapi kalau daripada pertanian nak tukar kepada bangunan, pertanian maknanya daripada tanah pertanian yang kita cerita tadi tu kan, katalah asalnya nak buat pecah-pecah lot untuk buat projek perumahan dan sebagainya. So asalnya dulu tanah pertanian nak tukarkan pada kegunaan bangunan kan. So biasanya akan makan masa paling cepat yang saya pernah tengok dalam tempoh setahun lebih ataupun 2 tahun. Itu paling cepat lah. Paling cepat. Sebab dia ada syarat-syarat tertentu yang dia kena ni. Yang paling orang yang kata yang lambat sikit tu sebenarnya bila dia nak buat ukur. Nak buat ukur, nak letakkan sempadan dia tu. Itu yang makan masa sikit lah. Sebab dia melibatkan JUPEM di situ, Jabatan Ukur dan Pemetaan kan, yang melibatkan JUPEM. Dan satu lagi dari segi bayaran premium. Premium ni bila nak bayar tu, kadang-kadang orang yang nak bayar premium untuk tukar syarat kegunaan tanah tu, dia tak ada duit. So bila tak ada duit, tu yang kita dengar, ada kes-kes yang mana bila dia nak buat pecah lot, dia pull duit tu. Dia pull duit tu. Owner tanah ni dia nak pecah lot. Dia cerita dia ginilah, dia ada tanah sekeping, katalah tanah tu 2 ekar. Dia dah buat dah plan sendiri apa semua kan. Sekarang ni aku dah buat dah plan ni. Aku dah buat plan ni. So kedudukan tanah lot ni sekian-sekian. Katalah A, B, C, D, E, ada 8 lot semua sekali. Lot banglo lah katakan. So dia dah buat pecah lot. Dia dah tunjuk dah. Ni dia punya proposal. Dia punya proposal apa semua. Tapi bila nak submit kat pejabat tanah, dia perlukan modal. Sebab apa? Nak kena bayar kat pejabat tanah untuk buat urusan premium dan sebagainya. So dia pun buatlah satu arrangement. Buat arrangement. Dia pullkan duit tu daripada buyer-buyer yang nak beli lot-lot tanah ni. Nampak tak beza dia kat situ? Dia pullkan duit daripada lot-lot buyer yang nak beli lot-lot tanah yang ada ni. So bila dia nak pullkan duit, dia punya alasan, dia kata dengan kau buat dengan kau bayar untuk beli lot tanah ni, pull duit yang ada ni lah yang aku akan bayar kepada pejabat tanah. Yang aku akan bayar kepada pejabat tanah untuk settlekan premium dan sebagainya. So dari segi transaction yang involve kat sini, bila dia nak jual tanah yang belum wujud lah sebenarnya. Tuan-tuan perempuan, bila tuan-tuan perempuan nak beli, tuan-tuan perempuan nak beli tanah tu, macam yang saya kata tadi, consideration kan. Considerationnya adalah tuan bayar duit, dia kena bagi barang lah kan. So kat sini apa barangnya? Hanya ada satu plan yang dibuat sendiri oleh dia yang menunjukkan lot tanah yang tuan-tuan perempuan nak beli. Isu dia apa tau? Isu dia, katalah pool of fund tadi tu dah masuk. Katalah dia dapat kumpulkan 8 orang yang nak pool beli ni. Nak pool beli ni tadi kan. So duit tu dah masuk kat akaun dia.
Katalah kita ni percaya kat dia, dia ni jujur, amanah orangnya, tak pernah menipu orang. Tak apalah. Alhamdulillah dalam kes ni dia jujur, dia amanah. Tapi apa akan berlaku kalau na'udzubillah tak jauh tiba-tiba dia accident, dia meninggal? Duit pool of fund dah masuk dah ni. Duit pool of fund dah masuk dalam akaun dia. Semua dah ada dalam akaun tu. Tapi na'udzubillah tiba-tiba dia bawa kereta, accident meninggal. Tak sempat lagi nak buat permohonan ke pejabat tanah dan sebagainya untuk tukar nama apa semua kan. So macam mana? Pool of fund you all dah bayar, dah masuk dalam akaun dia. Nak bayar kat pejabat tanah, masa nak pergi pejabat tanah tu lah dia bawa kereta pergi pejabat tanah tu, accident, meninggal masa tu juga. On the spot meninggal. Still ada risiko juga tuan. So sebab tu saya cakap, orang yang nak buat pecah lot ni, owner-owner tanah ni, kadang-kadang dia terlalu kreatif. Tu yang saya kata, jangan buat kerja Tuhan, buat kerja kita. Kita jangan fikir dalam masa sekarang ni, kita fikir mungkinlah kita nak buat urusan untuk menjual tanah lot, tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita meletakkan orang lain dalam risiko. Orang lain dalam risiko. Sebab apa? Kita fikir kita boleh hidup sampai bila-bila. Kita boleh hidup selagi benda ni tak selesai, kita boleh hidup. Aku akan pastikan aku akan hidup sampai benda ni selesai. Siapa yang boleh pastikan? Siapa yang boleh pastikan? Siapa yang boleh menjawab ajal kita kat mana? Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak jual, pastikan kita ni dah ada modal baru kita jual. Kita dah pecahkan lot tu siap-siap baru kita jual. Sebab tu saya tak berapa setuju jenis yang pecah lot. Bila pecah lot, kumpul pool of fund tu, dah kumpul puluhan, dah cukup duitnya, barulah buat urusan tukar syarat kat situ, nak pecah geran kat situ apa semua kan. Bagi saya benda tu berisiko, sangat-sangat berisiko. Kalau kata orang tu meninggal, satu kerja lah. Lepas tu tanah tu runtuh, tu satu kerja juga. Tanah tu runtuh, tiba tanah tu tanah jerlus pula, ada apa ni, lembah pula kat situ, dah satu kerja pula. Aduh, duit dah ambil dah daripada orang, nak pulangkan balik macam mana kan. Dan nak bayar kat pejabat tanah semua. So tak payahlah benda-benda macam ni, pening kepala lah. Beli tanah yang dah ready je. Nak senang beli tanah yang dah pecah geran, dah ada geran. Tak payah nak pening kepala nak beli sebab kan nak jimat sikit lah, nak dapat untung lebih kurang dalam 20 ke 30 ribu, dah nak kena pening kepala macam ni. Tak payah pening kepala. Beli tanah yang dah ready je. Ramai kawan-kawan ejen kat sini ni sahabat-sahabat semua, pening-pening tanah yang power-power ni semua ramai kat sini. Apa lagi nak tanya? Status bangunan syarat kediaman nak tukar kepada komersial. Itulah dok, saya tak berapa pastilah dok. So mungkin nak kena check dululah kot. Nanti saya minta maaf lah, saya tak boleh nak jawab soalan tu. Mungkin lah lebih kurang dalam 2 tahun juga kot. Dia punya proses tu makan masa juga. Lot lidi yang dalam geran masuk nama dalam geran ramai-ramai sebagai caveat lot lidi yang dalam geran masuk nama dalam geran ramai-ramai sebagai caveat. Caveat ni Zam, macam yang saya beritahu tadi lah, maknanya caveatable interest. Kita nak masukkan caveat ni bukan senang-senang kita nak masukkan caveat macam tu, sebab dia ada satu borang. Caveat punya borang ni kita nak masukkan, dia ada satu SD tau, akuan berkanun. Kita kena tanda tangan akuan berkanun sebelum kita boleh registerkan caveat kita ke pejabat tanah. So dalam akuan berkanun tu kita kena nyatakan alasan kenapa kita nak masukkan caveat ke atas tanah tu. Dan bila kita dah masukkan caveat, katalah caveat tu dah didaftarkan, owner tanah tu rasa apa ni terkesan ataupun infringe by the caveat entered by kita ni lah. So dia rasa macam terkesan dan dia nak minta pejabat tanah untuk buang caveat tersebut. At any time dia boleh mohon kepada pejabat tanah, dan bila pejabat tanah dah terima permohonan dia, pejabat tanah kena panggil satu inquiry. Satu inquiry, orang yang memasukkan caveat tersebut akan dipanggil ke pejabat tanah dan akan minta untuk menjelaskan kenapa awak masukkan caveat, apa caveatable interest awak ke atas tanah ni. Dan pada masa tu orang yang memasukkan caveat ni dia akan cerita, saya beli tanah ni lot lidi, tanah lot lidi, dan saya nak masukkan caveat ni untuk protect hak saya, untuk protect interest saya. Dan bergantung kepada pentadbir tanah tu sendiri yang mendengar inquiry tersebut, sama ada dia benarkan untuk caveat tu stand, caveat tu kekal, ataupun dia benarkan permohonan tuan tanah untuk buang caveat tersebut. So masih lagi dalam keadaan kita berisiko juga, kita masukkan caveat macam mana sekalipun, kalau owner tu rasa dia nak buang caveat tu, dia boleh buang dan dia boleh mohon kepada pejabat tanah untuk caveat tu batalkan. So kena faham kat situlah. Amin nak power macam coach juga, newbie sangat saya ni. Alamak, saya tak power macam mana pun. Saya biasa-biasa je Jannah. Tak apa, insyaAllah saya doakan Jannah memang menjadi seorang super ran selepas ni, insyaAllah. Siapa-siapa ada soalan lagi sebelum kita berehat? Dah berapa jam dah ni
sejam lebih lah. Tak tengok jam. Wih, sejam setengah dah. Sejam setengah dah kita siaran dah. So saya minta maaf lah kalau ada perkara-perkara yang mungkin penjelasan saya tu kurang jelas dan mungkin ada soalan-soalan yang saya tak dapat nak jawab. Saya minta maaf lah sebab tak semua benda saya tahu sebenarnya. Ada benda-benda yang saya tak tahu juga. Jadi itulah saya harapkan tuan-tuan perempuan mungkin kalau ada jawapan tu nanti saya akan sharekan. Saya cuba yang Dok Narimah tanya semua tu, insyaAllah kalau ada jawapan tu nanti saya akan jawab. Saya akan letakkan dalam ruangan komen tu kalau ada. Okay, so saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ni. Jadi siapa-siapa yang belum mendapatkan e-book saya, boleh dapatkan e-book saya secara percuma, e-book tips hartanah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki lah, kalau ada rezeki, saya tengah merancang ni, belum buat pun lagi, baru nak merancang. Dalam tempoh PKP ni ada masa sikit, insyaAllah saya akan buat e-book saya yang kedua, insyaAllah e-book saya yang kedua, dan saya akan bagi secara percuma juga macam yang dulu. Dan e-book yang kedua ni tajuknya masih rahsia lagi, saya pun tak tahu lagi nak letak tajuk apa. Tapi dia berkisah tentang hikmah di sebalik COVID-19 lah kot, insyaAllah. Jadi kita boleh ada masa sikit tu saya tengah tengok macam mana ada punya pengisian dia tu, bahan-bahan yang saya nak isikan tu, insyaAllah saya tengah kumpulkan dan saya akan buat dalam bentuk e-book dan saya akan edarkan secara percuma juga selepas ni, insyaAllah. Jadi siapa yang belum dapatkan e-book ni boleh dapatkan melalui link yang saya dah sharekan. So masuk kat dalam link ni. Okay, nanti saya akan emailkan kepada tuan-tuan perempuan, insyaAllah. Okay, so siapa yang belum follow hartanah anda, silakan follow. Kalau yang belum subscribe channel YouTube kami, boleh subscribe sekarang. Cari je hartanah anda dalam Facebook ada, Instagram ada, YouTube channel pun ada, insyaAllah. Dan siapa yang belum masuk join Telegram group saya tu, boleh join Telegram channel Coach Isaac, insyaAllah. Okay, alright, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan semua kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk sejam setengah daripada pukul 10 tadi sampai ke saat ini. Dan kesekian kalinya lah saya mohon maaf kalau saya ada terkasar bahasa, ada percakapan saya tu yang mungkin mengguris perasaan tuan-tuan perempuan semua. Saya minta maaf, janganlah disimpan dalam hati. Saya minta tolong sangat-sangat, maafkan saya kalau saya ada buat salah. Saya minta maaf sangat-sangat lah. Okay, so itu sajalah untuk perkongsian saya pada hari ini, dan saya doakan tuan-tuan perempuan berjaya dunia akhirat, dipermudahkan segala urusan, dan mendapat sebesar-besar ganjaran dalam bulan Ramadan yang mulia ni, insyaAllah. Okay, so teruskan beramal, teruskan bertadarus, teruskan bertarawih, teruskan kita membuat sedekah, amal jariah dalam bulan yang penuh barakah ni, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.